dan Kesyarakanan Fakulti Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia Johor dan juga telah memenangi beberapa anugerah pengajaran dan anugerah perkhidmatan bidang sukan sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya kenalkan penceramah kita pada pagi ini iaitu Dr. Ajhal Nakiah binti Mazlan. Silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari dan pagi lagi. Okey, saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini untuk sesi perkongsian lah. Mungkin boleh dengar kan? Okey, mungkin kita teruskan. Saya tahu daripada pagi tadi kan kita sama awak semua dah sama-sama dengar. Okey, talk berkenaan dengan cabaran kita lah untuk kita sebagai pendidik untuk kita fighting lah challenge dengan norma baharu ni. Jadi mungkin jangan stres-stres lah untuk talk saya ni. Saya akan kongsikan lah beberapa strategi, beberapa tips yang mungkin ada di kalangan kita ni mungkin lagi advance daripada saya. Tetapi tak apa, nanti kita akan go through lah. Mungkin ada sebersedikit apa yang saya akan kongsikan nanti memberikan pendedahan yang lebih luas lah kepada semua untuk bersedia membuat PDPR. Okey, sebelum tu saya share dulu. Okey, alright. Sebelum kita go through dengan lebih mendalam, saya mendapat info lah daripada Dr. Hadafi. Partisipan terdiri daripada ustazah, ada yang daripada komuniti. Betul ke? Ke ada dari golongan komuniti yang lain? Boleh bagi respon? Betul, dari Okey, dari madrasah. Okey, alright. Mungkin saya ni jenis leisure, saya jenis open. So mungkin time saya memberikan perkongsian ini, kalau ada apa-apa persoalan ataupun yang ingin bertanyakan, mungkin ada yang kurang memahami ataupun ingin mendalam mengenai apa yang saya sampaikan, boleh terus on mic, boleh terus cakap je. So tak ada kata tak boleh lah. So bebas cara bagaimana untuk anda semua untuk mendapatkan ilmu lah. Okay, so first kali sebelum saya pergi mendalam lah, daripada gambaran yang saya berikan ini yang kita semua dapat lihat, okay, apa idea yang terlintas dalam fikiran partisipan semua? Boleh saya panggil cikgu-cikgu lah ya. Boleh cikgu bagi tahu tak apa persepsi ataupun apa gambaran yang cikgu nampak daripada skrin yang saya kongsikan ni? Cakap je apa yang cikgu rasa daripada gambar yang saya kongsikan. Tiada penumpuan. Okey, terima kasih. Alright. Lagi? Pada pendapat saya ini merupakan satu tekanan dalam sebuah kelas lah. Stresnya tekanan itu. Okey, jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang memberikan idea. Jadi ini adalah situasi atau gambaran yang sering kita sebagai pendidik ni alami. Tak kiralah waktu face to face ataupun secara online. Ini adalah senario ataupun yang mungkin kita dah hadapi, mungkin yang bakal kita hadapi. Alright, sebelum tu tadi sebersedikitlah berkenaan dengan diri saya, boleh panggil saya Ajah je, okey. Mungkin itu lebih merapatkan kita lah. Alright, saya daripada Sekolah Pendidikan. Okey, bidang kajian saya sebenarnya adalah teknologi dan sukan, pergerakan kemahiran dalam sukan, semua yang berkaitan dengan sukan lah. Analisis pergerakan kemahiran, kecerdasan fizikal dan yang akhir tu adalah pembelajaran aktif lah, di mana tadi ada perkongsian mengenai saya punya PhD lah, saya membuat teknologi pendidikan. Jadi walau macam mana pun ini adalah area utama dalam kerja saya. Walaupun saya bersukan, walaupun saya dalam bidang sukan, tetapi penggunaan teknologi ni sering kita gunakan. Mungkin saya boleh kongsikanlah bagaimana tips ataupun strategi yang saya implementkan dalam subjek yang berkaitan dengan sukan. Okey, saya dapat rasakan
mungkin di kalangan cikgu-cikgu yang ada ni juga mengalami situasi macam saya di mana kita kena balance di antara pembelajaran PDPR, tak kira PDPR ke face to face ke, okey, untuk teori dan juga amali. Maksudnya di sini kena ada skop untuk implementkan pergerakan ataupun kemahiran. Contohnya macam kalau daripada college community kan ada yang elektrik, otomotif. So benda-benda tu semua memerlukan amali. Jadi nanti saya akan kongsikanlah bagaimana ianya boleh diimplementkan supaya kita sebagai pendidik tak stres dan murid ataupun pelajar-pelajar kita yang menghadapi PNP bersama kita tu juga tidak stres. Tadi daripada talk yang sebelum ni saya ada dengar lah, kita cikgu dah sediakan macam-macam tapi pelajar tak hantar tugasan, pelajar tak attend kelas. Jadi saya tahu sebab kita dekat universiti pun mengalami apa yang cikgu alami, kami pun alami benda yang sama. Jadi kita kena sentiasa think positif lah, kita kena sentiasa fikirkan bagaimana untuk kita, line terputus ke? Kalau tak dengar boleh bagi tahu tapi line saya full kot. Okay. So hari ni saya akan kongsikanlah mengenai strategi dan tips berkenaan dengan online learning session. Mungkin slide saya dalam bahasa Inggeris tetapi saya akan mix lah, saya akan campur, saya akan memberi penerangan dalam Malay language. Okay, so kalau dulu punya situasi ataupun yang guru sering gunakan adalah teacher centered learning, tetapi kita dah kena ikut kesesuaian era sekarang ni, kita lebih kepada student centered learning. So semua pendidik mungkin dah tahulah berkenaan dengan student centered learning. Daripada online PDPR sekarang ni dah dalam jangkau masa 2 tahun kan kita ber-PDPR. So kalau cikgu-cikgu tengok dekat bawah tu nombor 1, nombor 2 sehingga nombor 5, ini adalah yang kita akan alami lah. Pelajar tolong mute, pelajar bila nak cakap unmute, okay, stop video untuk kita buat presentation, okay, kita akan kena adalah list down participant macam tadi kita punya moderator ada ingatkan scan kedatangan, scan pula. Kalau macam kita kat UTM guna perkataan scan sebab kita ada QR code kedatangan. So kena ingatkan pelajar isi attendance, okay, macam mana kita nak share screen dan kita kena efektif lah menggunakan chatting punya platform. So ini adalah benda-benda yang kita kena adapt, kita kena belajar, tak kira lah mungkin saya dalam AJK ataupun dalam komiti untuk blended learning. So apa yang kami lalui adalah di mana lecturer-lecturer yang tenaga pengajar yang senior lah, yang senior mereka mempunyai kengkangan sedikit lah untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada, tetapi impresnya dalam waktu 4 hingga 5 bulan mereka dah boleh dikatakan mampu untuk menggunakan apa platform yang ada dalam teknologi ni. Jadi saya assume, okay, tapi saya ada dengar tadi ada guru-guru yang mengatakan mereka dah awak semua dah guna Canva, okay, awak dah guna macam-macam lagi Quizzy atau apa Kahoot ke dan sebagainya lah. Jadi itu merupakan platform-platform ataupun apps-apps yang seringlah untuk kita gunakan untuk kita attract ataupun kita nak ambil pelajar untuk attend kelas kita. Alright, dah pernah guna ke ni Dr. Mai? Ada tak di kalangan guru-guru yang pernah guna? Belum lagi, tak pernah guna. Okay, jom kita try Okay, ini adalah salah satu contoh yang sering saya suka gunakan untuk kita attract minatnya. Contohnya yang pertama tadi, cikgu boleh bagi gambaran lah. Okay, bagi gambar, bagi video tu adalah cara untuk attract lah, salah satu cara untuk kita attract pelajar kita untuk berfikir. Okay, apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, ini adalah salah satu contoh juga cikgu boleh gunakan platform ni. Okay, macam biasalah kalau kita sebagai developer nak buat, kita kena masuklah dulu, kena daftar dulu semua, tetapi kalau untuk user dia boleh automatic. Sekejap saya stop sharing. Mungkin kalau saya cakap laju sangat boleh tegur lah. Okay, saya dah sharekan dekat chatting tu link dia. Okay. Dah ada. Ada tak dekat chatting tu? Ada doktor. Ada. Okay, so apa yang perlu cikgu-cikgu isi adalah, okay, cikgu bagi saya
satu je tools ataupun apps yang cikgu dah pernah guna, yang cikgu sering guna untuk PDPR cikgu. Sekejap ya, saya sharekan. Okey, boleh nampak kan skrin saya? Boleh. Okey, dekat paparan tak kira lah pakai handphone pun boleh, pakai laptop pun boleh. Okey, so sekarang letakkan apps yang pernah guna lah. Contohnya macam tadi ada yang nyatakan pernah guna Canva. Okey, boleh nyatakanlah Canva. Okey, saya nak tengok hari ini punya partisipan banyak menggunakan apa? Oh, alright, saya tak pernah guna ni. Okey, kalau boleh jangan tengoklah skrin yang dekat sini. Ikut yang apa yang kita sering gunakan. Mungkin kalau ada di antara kita yang kengkangan tak boleh nak access benda tu, tak apa, boleh on mic ataupun boleh letak dekat chatting tu lah. Okay, YouTube, alright, ni ramailah yang gunakan YouTube. mylink.la pun saya tak pernah guna. Alright. Shit. Okay. Saya tadi tengok macam ada 90 lebih, ada 70 lebih partisipan ni. So saya harapkan mungkin bolehlah sama-sama untuk cuba Google Meet, WhatsApp, YouTube. Okay, terima kasih. Alright, ramai ni yang menggunakan YouTube. Okay, dua saat lagi. Respon sekali je. Sekali je. Oh, ya ke? Oh, cikgu maknanya banyaklah tu cikgu guna. Okay, bagus. Okay. Okay, alright. Mungkin okay, ini kalau cikgu-cikgu tengok dekat skrin yang saya kongsikan, okay, ini adalah salah satulah cara yang cikgu boleh gunakan pada mula-mula sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pengajaran lah. Kalau macam saya lebih suka gunakan teknik yang macam gini sebab budak akan berlumba-lumba nak tunjukkan effort dia. Contohnya saya akan katalah apa yang awak rasa kita nak belajar hari ni. So macam-macam nanti dia letak tajuk yang dia nak belajar hari ini. Okey, mungkin saya akan tanya juga, what is your feeling? Apa yang awak rasa hari ini? Okey, nanti adalah keluar perkataan stres lah, saya lapar lah, ngantuk lah. Okey, kita akan jumpa perkataan-perkataan yang apa berkaitan dengan feeling dia lah pada ketika itu. Kemudian ada juga kadang-kadang saya gunakan Cloudwords ni untuk menyatakan apa yang awak ingat daripada sesi pembelajaran kita sebelum ini. Macam tu. Jadi ini adalah salah satu contohlah cikgu boleh gunakan. Lepas ni mungkin cikgu boleh catat lah. Cikgu boleh tengok dekat poll everywhere. Cikgu boleh tengok. Bukannya setakat ada Cloudwords ni, word cloud, okay, yang bentuk-bentuk macam cikgu lihat ni lah. Okay, dia ada macam-macam lagi. Boleh ada quiz juga dalam tu. Dia sama je. Kalau cikgu tengok Kahoot, Quizizz, Mentimeter, okay, semua adalah apps yang lebih kurang sama penggunaannya. Jadi sebenarnya kita bosan menggunakan satu sahaja, cikgu boleh guna macam-macam lagi. Mentimeter, padahal dia punya application dia punya function sama, tetapi kita bagi peluang kepada pelajar kita menggunakan apps yang pelbagai. Alright. So kalau cikgu lihat daripada skrin yang saya kongsikan ni, ada perkataan yang besar, ada perkataan yang kecil. Okey, dia bermaksud kalau yang besar itu adalah jawapan yang lebih banyak. Kalau yang kecil tu maknanya mungkin seorang dua lah yang jawab. Kalau banyak contohnya macam YouTube, Kahoot, Google, Canva, okey, ini adalah apps yang di antara kita semua dalam ni yang sering gunakan dalam PNP kita. Alright, so itu salah satu cara lah. Okey, boleh nampak skrin PowerPoint saya? Boleh? Boleh. Alright, okey, kita pergi terus kepada seterusnya. Kenapa isu ni? Saya tahu kita mempunyai kekuatan yang banyak, kita perlukan masa yang lebih, kita kena ada komitmen tentang kita punya konten,
apa aktiviti kita, apa objektif kita, okey, itu adalah macam makanan lah, kita kena go through sebenarnya benda tu. Dia konsep dia sama je. Saya sering ingatkan rakan-rakan ataupun sebab kami punya pelajar adalah bakal guru-guru lah, di antara mereka ramainya akan menjadi seorang guru. So kena tanam daripada sekarang lah. Mungkin ustazah ataupun tenaga-tenaga pengajar yang dalam ni, okey, guru-guru, kita kena adapt. Nak tak nak kita kena usahalah, kita kena fikir. So ini adalah contoh-contoh lah daripada pembacaan harian kita lah berkenaan dengan COVID-19 sekarang ni, pandemik. Kita kena ada arrangement lah, perubahan dalam kita punya cara, kita punya teknik untuk sampaikan ilmu. So kita kena semakin mencabar, kalau saya dah highlightkan dekat sini lah, kompleks perubahan yang walaupun perubahan itu berlaku, ia kena dirancang. Kena ikutlah apa objektif hari ini, apa yang kita nak budak kita dapat, apa assessment yang kita perlu buat. Jadi kita kena balance, kita kena ajar, kita kena tahu pelajar kita tu dapat ke tidak pembelajaran untuk hari ini, and then kita uji sedikit dengan assessment. Nanti saya akan kongsikanlah bagaimana kita nak mengelakkan daripada pelajar kurang hadir dekat kita punya PDPR dan pelajar tidak menghantar tugasan. Alright. Okay, ini adalah karakteristik lah yang SCL tadilah, student centered learning. Walau macam mana pun dalam PDPR, dalam online learning ni, kita kena ada teacher centered jugalah. Kita tak boleh mengharapkan pelajar hanya mendapatkan maklumat sendirilah. Kita kena guide. Sebagai teacher, kita kena jadi moderator lah, kita kena guide supaya ianya tidak tersasar daripada apa objektif yang kita tetapkan pembelajaran untuk hari yang kita laksanakan lah. Okay, ada 5, right? 1, kita kena engage lah student tu dengan learning materials. Jadi sebelum kita hadir untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu dah kena bersedia lah. Okay, contohnya macam saya ni lah, okay, saya dah kena bersedia apa input yang saya nak sampaikan untuk hari ini. And then kita kena add on dengan active learning lah. Okay, kriteria yang berikutnya adalah active learning. Nanti cikgu akan dapat gambaran lah apa yang dikatakan dengan active learning tu. Kemudian macam saya katakan tadi, kena ada reflection lah apa yang student kita dapat untuk hari ini. Kemudian seterusnya, kita kena bagi kebebasan kepada murid untuk kontrol dia punya learning process. Okay, ini yang sering kita alami lah. Ada kengkangan line, okay, ada yang kita kena faham situasi, mungkin kita sendiri alami, kita ada ramai anak menggunakan gadget yang sama, kena berkongsi, okay, dalam waktu yang sama ibu bapa bekerja, so tak ada gadget, mungkin ada kengkangan yang family yang tidak mempunyai gadget-gadget yang untuk PDPR ni. So kita sebagai tenaga pengajar kena fikirkanlah alternatif yang berikutnya. Okay, tadi Dr. Hadafi ada sharekan SWOT analysis. Itu adalah salah satu teknik yang seringlah saya implementkan dalam saya punya PNP. First class, setiap semester apa yang saya dah implementkan lah selama dekat 2 tahun ni kan. Masa face to face pun saya implementkan benda yang sama untuk melakukan SWOT analysis tadi. Okay, kerana apa? Kita nak tahu level pelajar kita. Tak kira lah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, sekolah agama ke, college community, university ataupun apa-apalah. Kita sebagai tenaga pengajar kena tahu pattern pelajar kita tadi ni berkaitan dengan gambar nombor 1 tadi. So cikgu boleh predict gambar tu ada budak yang style learning dia macam mana. Mungkin saya dapat banyak section, subjek yang sama, mungkin cikgu dapat subjek yang sama, pendidikan Islam, tetapi kelas yang berbeza. Jadi cikgu perlu lakukan SWOT analysis lah. Untuk kelas yang pertama tu cikgu kena tahu, mungkin kelas Baiduri ni budaknya pasif. Mungkin kelas Berlian tu budaknya aktif, susah nak dikawal. Jadi corak bahan yang kita sediakan tu kena ikutlah kesesuaian style pelajar kita. Jadi dia sebenarnya tak membebankan. Konten yang sama, cikgu boleh gunakan bahan yang sama, tetapi implementation dia tu lain. Contoh senang saya berikan adalah mungkin kalau budak yang aktif, budak yang kira-kira aktif lah semua, dia lebih kepada quizzes, Kahoot yang jenis macam gaming punya bahan.
Jadi cikgu buat mengajar dulu macam biasa, gunakan bahan yang macam biasa untuk kelas baiduri, kelas belian, okey, yang biasa sama je. Tetapi macam mana cikgu nak uji budak, okey, gunakan. Kalau budak yang pasif tadi, kesesuaian dia mungkin cikgu boleh buat secara bertulis. Maksudnya suruh dia hantar ataupun boleh buat case study ke yang macam hot skill sikit, high order thinking sikit. Kalau budak yang aktif ni, cikgu kena mellow down sikit cara bagaimana cikgu nak assess dia. Contohnya macam tadi lah saya Doktor, katakan. Doktor, Ya? minta maaf nak mencelah. Kan doktor kata Alright. cikgu kena bagi tugasan pada pelajar mengikut tahap pelajar lah. Okey. Kan Betul? dalam kelas tu dia berbeza, dalam kelas PDPR pun sama kan. Okay, untuk pelajar Betul. yang aktif kita boleh bagi quizzes, kita boleh bagi word wall, quiz yang berkaitan dengan online lah, online quiz kan. Tapi Betul. kalau budak yang jenis pasif kan, maknanya tugasan kita kena pecah dua lah. Maknanya contoh kalau kata tugasan yang berkaitan tentang quizzes, jadi kita tukarkan kepada melalui hard copy macam tu. Oh, itu adalah salah satu cadangan yang boleh diajukan lah, tetapi okey, kalau kita gunakan teknik yang sebegitu pula, nanti ada pula masalah yang akan timbul. Cikgu, saya nak hantar hujan, lain tak ada. Ya, Jadi untuk kita mungkin mengurangkan masalah yang sebegitu terjadi, okey, apa yang boleh saya suggestkan adalah cikgu arrangekan aktiviti tu time waktu, contohnya 2 jam kan kelas. Kelas berapa sejam? 2 jam. Okey, katalah 3 sampai 5. 3 jam. Okey, katalah 2 atau 3 jam. Okey, apa yang saya implementkan dalam kelas saya yang 2 jam, saya akan mengajar sejam. Okey, sejam yang berikutnya adalah tugasan macam itulah. Contohnya ada pelajar akan buat quiz, Kahoot guna apps lah. Okey, ada pelajar gunakan material tu tetapi dia terus buat dekat komputer juga. Contohnya quiz tadi tu cikgu letak dalam Word ataupun Google Form, dia klik yang macam itu. Kalau budak yang pasif dia suka membaca macam itu. Ya, So betul. dia terus hantar je. Dia terus dia hantar. Bila dia tekan submit, terus dia hantar. Jadi itu adalah mungkin cara memudahkan pelajar kita dengan kita pun mudah untuk mendapat jawapan ataupun markah terus secara online tu. Macam tu. Okey, Boleh? terima kasih doktor. Alright, terima kasih. Sebabnya apa yang cikgu alami, saya pun alami benda yang sama. Kita akan sering dapat, kita tak boleh nak marah. Saya pun marah dalam keadaan situasi macam itu, tetapi kita kena kawal, kita kena relax dulu. Okey, kalau rasa marah dengan mesej-mesej yang anak-anak murid kita hantar tu, tak apa, kita baca, jangan balas dulu. Okey, apa yang saya implementkan macam itu, saya letak tepi dulu, kemudian nanti baru fikir, oh mungkin betul rumah dia memang dekat kawasan pedalaman, tak ada internet semua. Jadi at least macam anak-anak didik kita yang berada di pendalaman semua, at least diorang ada tunjukkan effort walaupun kita tak tahulah dia, kita kena husnuzon, fikirkan benda kepada kebaikan. Okey, walaupun dia kata dia buat tetapi dia tak buat, tak apa, bagi mereka time untuk dia hantar tugasan dia, at least dia hantar. Kalau dia tak hantar, dia macam ada konsep, tak adalah nak kata ugutan, but macam kita katalah, okey nanti awak akan hilang 10 markah. Kalau yang macam konsep PDPR ni, kita kena ada extra mark. Siapa yang aktif, macam kita, saya implementkan, okey ada 5 markah ekstra. Mungkin time ujian ataupun time peperiksaan mereka mengalami, mereka tak perform, mereka dapat markah yang sikit. Jadi itu adalah senjata kita nak bagi markah point. Tak adalah kita bagi markah-markah free. Jadi first class, kita kena ingatkan pelajar kita. Jadi mereka akan ada initiative effort untuk attend kelas kita. Walau macam mana pun, walaupun tak boleh attend, dia bagi tahu kita. Kita kena raise lah rules and regulation lah. Okey, salah satu teknik juga kena ada rules and regulation. Kita kena bagi tahu, saya tak suka macam ni, awak kena buat macam ni. Okey, itu pun saya implementkan lah dalam kelas first saya lah, kena bagi tahu. Kalau kita jenis street, okey, 5 minit kena dah ada dalam tu. Kalau yang jenis face to face lah. Kalau yang online, okey, kita kena tahu, sebab tu kita kena buat SWOT analysis, kita kena tanya first class, capaian internet anak murid kita macam mana, berapa gadget yang dia ada dekat rumah. So daripada benda tu nanti cikgu akan boleh tahu pattern macam mana PDPR kita nak jalankan. So kalau yang macam 100% okey dia punya online learning semua,
So cikgu kena gerak macam gitulah, kena setkan. Kena on time, kena ada ni, kalau tak datang kena ada reason kenapa tak hantar, kenapa ni, kena ada kenapa. Tetapi jika cikgu dapat kelompok yang mempunyai masalah tentang gadget, tentang internet semua tu, jadi kita kena mellow down sikit kita punya rules and regulation tadilah. Mungkin awak tak boleh masuk macam gini, tetapi malam lah ada inisiatif untuk awak buat ataupun minta bahan secara offline. Alright, kemudian okay, yang kelima tadi tu lah, encourage collaboration lah Boleh walau tanya macam tak? mana pun. Ya, boleh? Assalamualaikum Doktor. Boleh dengar. Saya ni dari daerah Perak Tengah lah, Perak Tengah Sri Iskandar. Okay. Ni macam kami, sekolah-sekolah kami, sekolah agama rakyat ni tempat saya ni banyak yang kelas gabung. Kan, satu Okay. sekolah 2 guru je. Jadi macam sekolah saya 2 guru. Saya terpaksa ajar tahun 3, 4, 5 dalam satu kelas. Sama juga macam seorang guru saya pun 1, 2, 3 satu kelas. Jadi masalah sekarang ni sudahlah gabung. Kemudian Okay. tahap budak-budak pun tahap 4 macam saya ajar 4, 5, 6. Tahap 4 lain dia punya tahap IQ lah. Sama kat tahun 5, sama juga tahun 6. Jadi ada satu kaedah lah untuk memudahkan kami ni yang berkelas gabung lah. Tak tahulah kalau daerah lain ada yang bermasalah macam kami ni. Nak handle macam mana lagi. Dalam face to face pun bermasalah. Tambah pula kalau melalui internet macam Google Meet ke apa lagi lah kami bermasalah sebenarnya. Sebab gabung satu hal, itu IQ pula satu-satu pun satu hal juga. Kemudian tahap dia punya, maksudnya yang lemah ni kalau dah dari sudut masuk kelas tu memang dah tentu-tentulah. Datang sekolah pun malas, satu. Kalau Google Meet lagilah, malasnya 2 kali ganda lah. Jadi kalau ada doktor ada cara ke teknik yang boleh kongsi pada kami lah, guru-guru yang menghadapi masalah macam saya ni. Boleh Okay, terima kasih. So, Ada ada yang guru-guru sokong lain ke yang dalam ni ada cara, bolehlah kongsi sama-sama. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada cikgu. Okay, betul. Isu yang menarik, okay, bagaimana kelas gabung, okay, untuk pengetahuan semua pun saya pun sama juga. Satu subjek, banyak section, 100 lebih, 200 lebih. Okay, apa yang saya nak gambar ni assumption dalam fikiran kita lah. Okay, sebab ada yang ajar tadi kan dah ajar 1, 2, 3, 3, 4, 5, ada yang ajar sekolah menengah, ada yang mengajar sekolah ada yang mengajar dekat college, ada yang mengajar dekat universiti. Okay, apa yang saya nak tekankan kat sini, bendanya adalah sama sahaja. Apa yang cikgu alami, masalah tu pun saya alami. Untuk gabung kelas ni, alright, mungkin cadangan ni saya boleh bagi adalah apa yang saya implementkan, sebab macam tadi kita dah boleh tahu mungkin dalam kelas kita ada menggunakan ada terdiri daripada pelajar yang tahap IQ dia sederhana, ada yang rendah, ada yang tinggi. Okey, mungkin ada yang campur tadilah darjah 3, darjah 4, darjah 5. Okey, apa yang perlu kita lakukan adalah dalam masa 2 atau 3 jam ataupun sejam tu, kita kena tengok objektif yang kita nak sampai tu apa. Okay, alright. Matlamat kita adalah objektif itu tercapai. Bagaimana ianya diimplementkan? Contoh yang saya boleh berikan adalah cikgu boleh tengok nanti active learning punya teknik. Ada macam-macam, ada 40 lebih. So kalau yang jenis macam tadi, isu yang dibangkitkan, tahap IQ yang berbeza tu, kalau saya akan menggunakan teknik yang macam stingray. Okay, di mana cikgu kena ingat, kita tak boleh nak tinggalkan pelajar yang kurang daripada tahap tu. Maksudnya saya gunakan bahasa yang mudah, minta maaf. Okey, kalau IQ yang rendah, kita tak boleh nak cecehkan dia, kita tak boleh nak tumpukan sahaja kepada mereka yang mempunyai IQ yang tinggi. Bagaimana pula dengan yang sederhana? Jadi kita kena balance apa yang boleh diimplementkan, contohnya teknik stingray. Tak kiralah face to face boleh buat, PDPR pun boleh buat, di mana cikgu assign mereka dalam satu grup. Maknanya kalau macam dalam Webex ni, kita boleh assign dia, pecahkan kepada breakout group. Google Meet pun boleh kan, boleh pecahkan mereka dalam grup-grup lah, tapi pastikan terpulang cikgu tengok macam mana cikgu nak capai, sama ada nak letak dia
tahap tinggi, sederhana, IQ. Rendah. Kalau macam gitu, dia punya assessment ataupun cara cikgu nak uji tu berbeza. Cikgu kena sediakan 3 lah bahan lah ikut kesesuaian. Macam tu banyak pula. Kalau macam saya kurang sikit lah. Kurang menggunakan teknik sebegitu sebab kita ni banyak subjek. Takkan kita nak mula-mula semester ataupun mula-mula tahun tu memang kita bersemangat. Kemudian dia macam krik. Bila dah macam ujung-ujung tahun, tengok budak pula tak attend, budak pula tak hantar. Terus jadi macam malas lah nak buat. Betul tak? Sebab saya pun mengalami situasi sebegitu. So mungkin tahun pertama kita boleh macam okey, tengok apa kelemahan, kita kena betulkan lah. Tahun kedua jadi dia ada peringkat-peringkat untuk macam kita dah boleh tahu macam mana kita nak buat. So teknik yang macam Stingray saya buat tadi, saya akan letak mereka dalam satu kumpulan tu campur. Ada yang IQ tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Di mana ia sebenarnya boleh membantu cikgu. Kalau IQ yang tinggi tu, cikgu bagi task pada dia, okey, task dia yang sama, contohnya kita bagi satu topik, okey, kena faham contohnya kebaikan dalam menggunakan PDPR. Okey, untuk subjek hafazan Al-Quran, contoh. Okey, kemudian IQ yang tinggi ni mereka akan membaca, akan cari. Okey, apa berikutnya cikgu bagilah contoh dalam 10 minit, 15 minit. Okey, kemudian orang yang IQ tinggi ni, okey, dia kena mengajar kawan-kawan dia. Bantu mengajar kawan-kawan dia. Kita sebagai guru ni kita facilitate, kita monitor lah. Okey, apa yang cikgu boleh gunakan, apps yang berikutnya adalah contohnya Jamboard. Okey, di mana kita boleh tengok apa yang anak murid kita buat. Kalau ada yang ada gadget yang canggih, macam ada laptop ke apa, kita boleh tengok paparan tu dekat skrin kita ni semua ada yang si Ali, si Ahmad, si Abu ni semua paparan dia kita boleh nampak dekat dalam kita punya skrin. So kita boleh bagi tahulah nanti kurang dekat mana, tambah dekat mana, okey apa yang awak bincangkan, kita boleh monitor benda tu. Okey, itu adalah teknik yang lain jugalah. So nampak tak dia ada pencampuran di antara face to face punya teknik yang macam tadilah Stingray ataupun jigsaw puzzle kan. Jigsaw puzzle 4 mengajar untuk 3 orang, kemudian dia boleh pergi breakout room kawan dia yang lain untuk mengajar yang lain. Jadi kita implementkan dalam PDPR. So apa yang saya nak tekankan di sini, cikgu jangan stres sebab kadang-kala sebenarnya teknik yang kita gunakan secara face to face tu kita implementkan sahaja dalam kita punya PDPR. Contoh saya kongsikan bahan-bahan pengajaran saya adalah saya gunakan yang ketika saya buat face to face. Saya tak ubah pun. Tetapi saya add on dengan apps-apps yang ada lah. Kita jadikan dia secara online. Tetapi bahan yang sama, mengikut kesesuaian tu tambah yang dekat aktiviti sahajalah. Kemudian assessment dia pun bahan yang sama tetapi penggunaan dia sahajalah, macam mana kita nak implementkan dia, itu yang berbeza. So kurang sikitlah stres di situ. Alright, yang active learning, saya harap saya dapat menjawablah contoh. Mungkin ada di antara rakan-rakan yang dalam ni mungkin boleh tulis dekat chatting macam mana pula cara-cara implement yang berbeza daripada cadangan ataupun pendapat yang saya berikan tadi. Alright. Kan. Sayang. Doktor, saya nak cakap kan yang masa doktor bagi tahu apps yang kita boleh guna tu, Canva apa semua kan. Macam kami cikgu sekolah agama ni, kita orang tak boleh access fully macam cikgu-cikgu KPM. Kami tak ada online, tak ada email MOI untuk access fully punya PDPR punya apps tu. Macam benda tu betul. kekurangan untuk kami lah, untuk tak boleh nak access semua sebab kami tak ada email MOI, tak ada kelebihan tu. Okey. Mungkin yang dekat situ ada kengkangan macam gitulah, tetapi cikgu boleh cari yang free punya version. Contohnya macam ada yang Padlet pun free, guna email sendiri, tetapi ada kengkangan lah, dia berbeza dengan yang bawah KPM ataupun bawah organisation. Kami boleh menggunakan free dan boleh menggunakan lebih sejam, lebih 2 jam, boleh banyak kali. Tapi kalau yang apps yang biasa tu mungkin boleh guna sekali, cikgu tukar-tukar lah, guna apps yang lain macam tu. Jangan stick dengan satu lah. Kalau cikgu cari dekat dalam web, dekat Google lah, macam-macam free downloader yang cikgu boleh guna. Tetapi dia macam ada trial lah, 7 hari trial, lepas tu habis tak boleh guna. Guna yang lain, guna apps yang lain sebab
tersangat banyak. Nanti saya akan kongsikanlah nama-nama apps yang ikut kesesuaian untuk buat video PDPR gunakan apa, kalau untuk aktiviti kesesuaian gunakan apa, kalau untuk assessment gunakan apa. Mungkin di antara senarai-senarai yang saya akan kongsikan nanti, cikgu boleh assess. Mungkin yang dah pernah guna, mungkin yang tak pernah guna. Macam tadi CloudWorks yang cikgu kongsikan pun ada kebanyakannya yang saya tak pernah guna, saya tak pernah assess, saya tak pernah dengar pun. Mungkin selepas ini saya boleh go through balik, saya akan sebab saya seorang yang suka macam nak tahu benda ni pasal apa, benda ni pasal apa. So macam tu jugalah, walaupun cikgu-cikgu mempunyai kengkangan tak boleh nak assess, at least tengok dekat YouTube, cikgu boleh boleh tengok, oh ni tujuan dia apa, tujuan dia apa. Itu perangai saya. Sebab saya nak tahu, saya akan tengok apa tujuan apps ni, apa kesesuaian yang boleh kita inject dekat kita punya PDPR. So saya tahu kengkangan sebegitu memang ada cikgu-cikgu yang alami, tetapi jangan menjadikan ianya sebagai satu kengkangan lah untuk kita tak cuba sediakan bahan pembelajaran kita ataupun assess cara macam mana. At least kalau benda tu berlaku, okay, kita ada WhatsApp. Okay, WhatsApp ataupun sekarang cikgu-cikgu pun ada guna yang warna biru apa lupa pula saya. Apa? Telegram. Telegram. Okay, Telegram. So itu adalah medium-medium yang kesesuaian untuk yang sekolah rendah lah kot, sekolah menengah ataupun yang tak ada gadget, kena tunggu mak bapak dia pula. Tetapi isu apa yang berlaku dekat ibu bapa, banyaknya grup anak aku, banyaknya bahan cikgu bagi. Tak apa, itu adalah persepsi individu. Kita tak boleh nak kawal. Kita hanya boleh bersabar. Okay, Zoom. Okay, sebagai pendidik, okay, tanggungjawab kita untuk memberi. Okey, yang menerima itu tanggungjawab dia. Okey, kita memberi dan kita kena sediakan pelbagai platform lah, pelbagai teknik, pelbagai strategi untuk membantu pastikan objektif pembelajaran kita tercapai. Okey, ini nanti cikgu boleh tengoklah kalau macam active learning tu tadilah menggunakan jigsaw, brainstorming, case study. Ini adalah active learning lah, pembelajaran yang aktif. Okey, kalau yang reflection tadi macam saya dah kongsikan, boleh bagi forum, feedback. Kalau macam dalam UTM dia ada LMS sendirilah, Learning Management System sendiri. Kita ada platform e-learning. So dalam e-learning kami dah ada dah forum, dah ada dah chatting, dah ada assessment punya, quiz punya platform semua dah ada, tetapi limitation dia biasa-biasalah. Sebab dalam satu kelompok tu semua ada. So macam kita boleh gambarkanlah benda tu macam biasa-biasa punya teknik. Tak adalah macam wow, tak adalah macam Kahoot, tak adalah macam Quizizz yang macam menarik, boleh tarik perhatian. Tetapi sebagai pensyarah, sebagai tenaga pengajar kat dalam UTM, you need to assess the e-learning lah, sebab ada point. Macam saya katakan, apa benda yang kita nak buat, kita kena ada reward lah, reward. Ada point. Contohnya kami kena buat 1732. Satu tu kena ada perancangan lah, kena diletak dekat minggu pertama. 7 tu at least 7 minggu kena ada 7 bahan pembelajaran lah. Tetapi sebenarnya ada 14. At least ada 7 lah dalam sistem tu. Kemudian yang 3 adalah aktiviti. Walau macam mana pun, walaupun senior lecturer tak reti nak guna gadget, dia dah ada dekat situ, tekan je. Buat aktiviti forum. Setiap buat forum pun dah kira aktiviti. So kalau macam cikgu tak ada platform macam gitu, cikgu boleh buat dekat Padlet. Contohnya nanti mungkin ada yang tak pernah guna Padlet, nanti saya akan sharekan lah benda tu, kita akan buat sama-sama sekejap lagi. Boleh gunakan Padlet untuk mereka discuss ke, untuk jadikan forum ataupun memberikan pendapat. Itu adalah salah satu contoh aktiviti lah. Okay, untuk kita tengok mereka faham ke tidak, kita boleh guna Padlet juga. Alright, so kita kena bagi student tu assess lah, control diorang punya learning process lah. Sama ada kalau mereka tak boleh nak join kelas kita, bagi mereka bahan, mereka boleh assess, kita sediakan. Contohnya paling mudah lah, saya lihat rakan-rakan saya yang dekat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, apa yang mereka gunakan, WhatsApp ataupun mereka letak dekat Facebook. Apa tugasan hari ini? So kena nyatakan lah. Sekolah tak ada line internet. Okey, kalau yang tak ada line internet, nanti saya akan kongsikan. Okey, ni yang ada line lah. Okey, at least dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Facebook. Okey, sebab rata-rata anak murid kita ni ada Facebook. Saya tak ada Instagram. Diorang lagi hebat, ada Instagram, ada TikTok. Dah macam-macam dah. Lagi advance daripada kita. At least
ada effort kita sediakan. Contoh cikgu letaklah tarikh hari ni, okey apa yang nak belajar hari ni, okey apa arahan dia. Arahan kena lengkap lah. Satu, baca tengok video macam scan dekat YouTube bagi link. Kemudian apa yang perlu buat? Okey, buat nota bertulis mind map. Okey, itu salah satu contoh lah, guna mind map apps yang ada lah. Okey, macam-macam pun cikgu boleh access untuk membuat mind map yang simple, yang bercakar-cakar, semua ada. So nanti saya akan kongsikan lah macam mana penggunaan tu. Kemudian kena ada detail lah, kena hantar bila, submission bila, ataupun dalam masa 2 jam. Macam saya suka guna konsepkan dalam masa 2 jam kelas saya tu, itulah cara diorang dapatkan maklumat, diorang akan faham apa yang untuk belajar hari ni, diorang buat aktiviti, and then after sejam yang habis tu, mereka akan terus buat assessment. So siapa yang ada line internet okey semua, dalam masa 2 jam tu habis tugasan dia, dah siap hantar dah dekat platform yang kita nak lah. Kalau yang mempunyai kengkangan internet, kita bagi masa mungkin sampai pukul 5 petang, ataupun nanti kita akan dapat feedback daripada pelajar. Cikgu, ibu bapa saya outstation, saya duduk rumah cousin, tak ada ni, tak apa. At least buat, cakap dengan dia tak apa, Anip buat dulu, kemudian nanti bila dah ibu ayah dah balik, hujung minggu hantar dekat saya. Pun okey. Ataupun paling ringkas, macam saya mengalami budak dekat Sabah, tak boleh nak ni. Okey, so video call. WhatsApp video call. Doktor, saya buat macam ni, dia tunjuk. Okey, WhatsApp, saya buat macam ni. Tak kisah. At least objektif dia dapat, dia buat aktiviti, tak kisahlah macam mana dia nak implement benda tu, kita kena terima. Kita tak boleh nak pembaris sangat, tak boleh nak lurus. Kalau kita state macam itu, pelajar nak kena ikut macam itu, tak boleh. So kita kena ada give and take lah, mengikut kesesuaian kita. Alright, so okay, ini adalah cara implementation lah yang tadi yang saya dah kongsikan banyak-banyak tu. Okay, sebenarnya dia ada 3 cara lah. Sama ada kalau yang tak ada internet line yang okay, so kita kena buat secara synchronous lah. Maksudnya yang macam sekarang ni banyak gunakan istilah offline, synchronous, async, kita bagi task based online learning, ataupun kalau tak ada internet kita bagilah task project based learning ke yang tak memerlukan. Oh, kenapa? Suara saya tak dengar ke Dr. Hadafi? So kalau tak dengar boleh bagi tahu Saya takut problem masalah internet. Alright, so yang task based online learning pula, kalau tak boleh nak buat secara online learning, tak mengapa, kita sediakan bahan, kita bagi peluang kepada pelajar kita untuk menyiapkan tugasan tu. Nanti saya akan teruskan apa benda yang synchronous, okay? Alternatif pertama, kedua dengan ketiga ni. Okay, mungkin ini cikgu boleh ini adalah teknik lah, ataupun yang strategi tadi ada 3 cara. Sama ada secara online, synchronous, async. Async tu online dan offline campur, ataupun campur lah, yang mula-mula kita online, lepas tu kita offline. Yang ketiga tadi yang task based tu kita boleh buat secara offline. So saya sarankan maaf walaupun doktor, suara doktor kurang jelas lah. Oh ya ke? Jadi perlahan. Okey, minta maaf. Alah, Okey. Pada saya okey. Boleh. Dr. Aja, Ya. kalau daripada Cikgu Rumit dekat College Community, suara Dr. Aja dia dengar jelas. Kalau daripada saya, dari UTM pun dengar jelas. Mungkin ada masalah lain dekat puan yang tadi. Ustazah, okey tak? Suara jelas tak dengar? Saya pun jelas je. Saya jelas. Saya jelas. Okey, tak apa. Mungkin Dr. Hadafi kan record kan. Nanti kita boleh sharekan recording, ataupun nanti macam manalah kita akan usahakan lah. Okey doktor, dah jelas dah suara doktor. Jelas dah. Okey. Dah jelas dah, sebab tadi suara jadi perlahan je. Sekarang ni dah kuat. Okey. Okey, mungkin sebab penggunaan Webex ni agak besar jugalah, tetapi Zoom lagi besar. Lagi berat. So mungkin sebab kita dah beberapa jam ni kan, mungkin penggunaan data dah semakin berat, makin banyak lah. Okey,
saya rekod video tak apa, nanti kita kongsi. Mungkin boleh dikongsikan lah, cumanya ini adalah slide-slide yang UTM punya. So mungkin saya tak tahu boleh kongsikan atau tidak, tetapi ini adalah yang blended learning punya komiti lah untuk kita sampaikan lah. Tapi saya sharekan lah, saya kongsikan. Ini adalah teknik kalau yang online campur offline lah, asynchronous. Di mana kita ada 8 step. Okay, nanti kita akan go through lah. Kita akan go through step pertama hingga ke 8 ni. Contohnya dalam masa ini yang untuk 2 jam punya. Saya kongsikan ni untuk 2 jam. Tak semestinya cikgu kena ikut style macam gini. Tidak, terpulang. Sebab macam saya lebih suka sejam untuk mengajar. Okay, time sejam itulah untuk aktiviti, contohnya Kahoot ke, ataupun saya gunakan Jamboard, budak buat aktiviti, kita monitor ataupun pecah guna breakout room ke, whatever it is, dalam masa sejam sahaja ataupun 45 minit. That's it. Dalam masa 30 minit saya akan sampaikan apa yang keperluan untuk pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian ekstra 30 minit tu sebab secara PDPR ni cikgu kena assume, kita tak boleh nak assume benda yang positif sahaja. Dia kena ada yang negatif sikit lah. Contohnya nanti macam tadilah yang macam kita alami sekarang ni. Ada line yang slow, ada line yang ni, jadi dia makan masa dekat situ. So kita kena make it simple but, macam orang kata simple but nice. Macam tu lah. So, at least objektif kita tercapai. Okay, macam Dr. Dafi kongsikan tadi, pilih benda yang penting yang kita nak sampaikan. Itu adalah poin utama lah. Contoh yang saya boleh kongsikan, okay, kita bagi pre-record lecture video lah. Contoh kalau ada kerajinan untuk membuat video sendiri, lagi baik, lagi bagus. Okay, time kita free-free, contoh yang saya boleh berikan. Yang senang lah, contoh sukan lah dulu yang senang. Petang-petang. Okay, kita exercise, kita buat lifestyle punya ni. Contohnya skipping, jogging, brisk walk or whatever activity yang kita buat, kita record. Ada orang kata nak record aja. Record kita tak payahlah nak publish. Tetapi itu simpanan kita. Kenapa benda tu berguna adalah kalau macam Cikgu PJ nak ajar cara bagaimana untuk exercise cardiovascular. So kita tengoklah video-video yang kita dah buat tu. Kita gabungkan. Tambah-tambah teks whatever macam tu, jadi satu video pembelajaran yang boleh kita gunakan untuk PNP kita. Nampak tak kat situ? Tapi ada di antara facilitator ataupun cikgu-cikgu lah, okay, malu untuk exposure diri dia, malu nak buat, suruh anak-anak buat, suruh suami buat, suruh isteri buat, okay, ataupun kalau ada sensitivity untuk malulah, setiap manusia ni mempunyai perasaan malu, okay, tetapi sebenarnya tak boleh lah. Kita sebagai tenaga pengajar, kita kena tunjukkan kita punya kelebihan, okay. Tapi kalaulah kata malu betul lah, okay, tapi kita nak sampaikan ilmu ni, kita kongsikan lah, okay, bagi link YouTube video yang berkaitan dengan topik kita pada hari itu. Okay, itu adalah contoh yang boleh kita buat. Kemudian kena ada bahan lah, reading materials, sama ada cikgu bagi link-link jurnal-jurnal itu kalau yang dah high level lah. Kalau yang adik-adik ni sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama yang ikut kesesuaian cikgu lah, cikgu boleh bagi paling senang lah buku teks. Kalau tak ada buku teks, kalau yang jenis asrama pula, cikgu buku teks saya tertinggal dekat dorm, adalah benda-benda lain lagi kan masalah. Tak apa, cikgu sendiri ada buku teks, cikgu snap je pakai handphone, letak. Okay, so mungkin penggunaan social media sekarang ni amat penting lah untuk kita separatekan kita punya ilmu lah. So at least kalau kita tak ada Instagram, apa-apa lagi tu tak apa, tak menjadi masalah. Kita pilih lah yang lain, sama ada kita WhatsApp ke, kita Telegram ke. Okay, sekarang ni banyak lah, kalau yang dekat sekolah ni banyak Telegram kan. So kita akan serabut sikit lah, mungkin WhatsApp group tu terlampau banyak. Okay, ikutlah macam mana cikgu nak, ikut sendiri-sendiri punya macam mana nak kurangkan level stres kita tu. Mungkin ada yang sediakan nombor lain untuk PNP. Macam kawan saya ada yang satu handphone tu untuk pengajaran. So tak campur. Bila dekat office je dia akan gunalah, balik dia tinggalkan je. Macam tu. So ikut inisiatif sendiri. So yang nombor 3 sama, nombor 4. Okay, kalau cikgu tengok tu semua sama je lah tu. Cuma yang nombor 5 tu student hand on activity lah. Macam saya katakan tadi, sama ada kita nak buat, kalau macam saya akan buat waktu yang sejam tu. Sejam yang lebih tu adalah ikut
student punya style. Tak kira lah dia nak buat time tu ke, dia nak buat macam mana ke, dia nak pergi makan dulu ke, 10 minit terakhir nak hantar tu baru dia buat ke, terpulang. Ikut kemahuan pelajar itu sendiri. Kemudian kalau macam saya, tak semestinya dalam kelas tu saya kena wajib buat short question ke untuk uji student kita, sebab ada pelajar yang macam apa lagi lah doktor ni buat, apa lagi lah cikgu ni buat. Ada pelajar yang macam gitu tau. So kita sendiri tak seronok benda macam gitu. So contohnya dalam 14 minggu ataupun dalam penggal pertama cikgu kena rancang lah, jangan menggunakan pattern yang sama lah. Mungkin hari ini kita akan ada buat kuis pendek ke apa ke, kena lain-lain. Mungkin next nanti saya akan tunjukkan lah macam mana cikgu boleh buat untuk uji tu. Mungkin kita akan tanya direct, mungkin kita petik nama ataupun kita baling konon-konon ni kita buat lah. Macam saya suka sediakan kotak kan, saya dah isi nama anak-anak murid saya. Tak kira lah face to face ke online ke, saya akan goncang-goncang, saya pick up satu nama. Time tu budak yang tidur terus bangun, berdebar-debar. Lepas tu siapa yang masuk kelas saya ni macam, aduh doktor belum start lagi. Hari ni doktor apa doktor buat? Macam itu, nak tahu pula. So itu adalah teknik-teknik yang kita boleh attract budak kita. So nanti saya akan kongsikan macam mana yang online punya style, macam mana kita nak bagi anak murid kita berdebar. Okay, ini ada beza dia lah synchronous dengan async lah. Kalau yang hijau ni secara yang ada internet lah. Okay, live session awak boleh guna Zoom ke apa, Facebook Live pun sekarang banyak orang guna. Senang kan kita mengajar. Okay, ada lecturer tu dia mengajar kan algebra, statistik, subjek yang killer-killer lah. Contohnya macam biomekanik, ataupun mungkin ustazah nak ajar tajwid semua kan. So nak lebih clear, mungkin adalah whiteboard dekat belakang ni, kita on Facebook Live, kita tengok, kita ajar. So adalah kita punya laptop untuk kita tengok. Okay, kita buat ada handphone, okay, kita record lah, kita buat Facebook Live. Okay, mungkin hari ini saya tak dapatlah nak gunakan apps ataupun saya nak tunjuk macam mana FB Live. Mungkin ada kesempatan nanti, mungkin ada khusus ataupun ada bengkel yang anjuran-anjuran yang daripada program sebegini bersambung. Boleh suggestkan kita boleh belajar sama-sama lah. Mungkin saya boleh kongsikan lah macam mana, ada yang tahu, ada yang tak tahu, pelbagai sebenarnya. Saya sendiri sekarang ni melalui proses pembelajaran di mana rakan-rakan kongsikan penggunaan apps-apps yang pelbagai. Walaupun kita dah rasa terlampau banyak dah ni apps aku belajar ni, tetapi ya Allah, ada lagi yang boleh guna, lagi menarik, lagi best yang untuk kita gunakan. So dekat sini mungkin ada di kalangan cikgu-cikgu yang berumur rasa itu adalah sebagai satu kengkangan. Alah budak muda bolehlah nak guna ni, ada masa macam ni. Tak apa cikgu, sekarang ni semua dah ada dah dekat YouTube, dah ada. Okay, so apa yang boleh buat macam saya dengan rakan-rakan, kita bagi-bagilah bahan 3 topik yang ni saya buat. 3 topik yang ni, kalau macam tadi cikgu, siapa tadi yang kata gabung kelas kan, mungkin 3, 4, 5 tu cikgu seorang lah yang kena buat, tetapi mungkin aktiviti cikgu boleh ambil idea ataupun ambil bahan tu daripada cikgu yang nombor 2 tadi. So macam itulah, kena bagi, kita kena give and kita kena ada macam perjanjian pun. Tak adalah juga kadang-kadang kita bagi kerja kita, kena bagi je, orang tak bagi kita. Itu adalah rezeki masing-masing lah. At least ada connection dekat situ lah. Tak semestinya cikgu dalam kawasan cikgu je. Cikgu dekat sekolah agama cikgu kena jaringan yang luas sikit. Cikgu berkawan lah, ataupun macam dalam kursus ni kan, cikgu ada daripada komuniti Sungai Siput, cikgu ada daripada sekolah agama. So sekarang ni lah platform yang untuk dapatkan connection. Macam cikgu sekarang ni dah kenal Dr. Hadafi dengan dekat SITC tu kan, teknologi macam-macam. Mungkin nanti cikgu boleh tanya, cikgu boleh ni, sebab kita memang willing untuk berkongsikan maklumat dan idea lah. So dapatkan connection dekat situ. Kita boleh bertukar-tukar pendapat, kita boleh bertukar-tukar bahan. Kalau yang sesuai kita boleh ambil lah. Kalau tak sesuai kita alter sikit supaya benda tu sesuai dengan apa yang kita nak gunakan. Okay, ni benda yang biasa je. Okay, ini yang tadi campur kan, async kan, sama ada offline terus ataupun online dengan offline. Okay, ini adalah
cadangan ataupun yang online learning lah. Ini yang untuk 2 jam kalau internet dia bagus, at least ada 2-3 pertemuan yang cikgu bagi tahu budak awal-awal. Okay, so berapa hari bulan, sekian, boleh tak saya nak buat contoh macam webinar punya program dalam masa 2 jam? Boleh tak? Okay, tengok dulu, create Google Form, tengok berapa ramai yang kata boleh, berapa ramai yang kata tak boleh. So at least kalau ada 100% yang mengatakan time pada ketika itu mereka boleh attend selama 2 jam. Okay, so ini adalah corak ataupun teknik yang cikgu boleh gunakan lah. Yang ini adalah 2 jam, semua siap presentation. Selalunya teknik ni saya akan gunakan waktu akhir-akhir semester lah, di mana kita bagi pengajaran sikit, apa dia orang kena buat sikit, and then diorang present. Okay, ini memerlukan masa yang lebih lah. At least perancangan awal tu kita dah bagi tahu. Ini kalau yang macam dekat college community boleh gunakan, tetapi dekat sekolah mungkin mempunyai kengkangan kan. Okay, cikgu seminggu awal sebelum nak buat tu, kita assess dulu benda tu, boleh buat ataupun tidak. So ikut kesesuaian masing-masing. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalannya? Saya teruskan. Kacang merah tu tak berganti. Dia dah sampai. Okey, pembahagian Dalam chat box tak ada. okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah yang detail lah sebab kita ambil yang sinkronos lah. Okey, induction yang macam tadi saya dah kongsikan, cikgu boleh guna YouTube ke ataupun yang macam tadi kita buat sama-sama gunakan pool. Okey, menggunakan apps lah. Contohnya kita nak dapat gambaran awal ke, kita nak bagi, kadang-kadang budak ni 2 jam pertama dah belajar sains. 2 jam yang kedua ni pula dia terus-terusan tau. Dia punya time, tak ada waktu rehat. So kita kena refreshkan budak-budak kita ni supaya dia bersedia. So kita gunakanlah teknik tadi ataupun pick up nama, tanya dia macam apa. So at least ambil lah 2-3 minit untuk nak kembalikan emosi diorang ni supaya bersedia waktu kelas kita. Okay, 10 minit. Kita bagi lesson, kita buat slide. Okay, sama ada kita nak present ada slide ataupun kita just satu slide je. Kemudian kita terangkan apa benda. Itu adalah teknik yang simple lah, yang kita pun tak sediakan bahan yang banyak. Okay, kemudian kita open chatting ataupun cikgu letak je satu ni. Contoh saya bagi ni lesson topik direct voice. Okay, apa yang awak nak tahu pasal bagaimana teknik menyampaikan maklumat menggunakan suara? Kemudian banyaklah ada yang chatting, ada yang bercakap. Itu adalah benda yang akan berlaku selama 10 minit. So, dan 10 minit cikgu dalam waktu kelas tersebut. Kemudian, student activity. Okay, bila dah cerita-cerita macam tu, okay, apa yang awak cakap-cakap tadi tu, saya nak awak buat, tulis dekat dalam kertas. Okay, dia buatlah. Dia buat, and then, okay, tunjuk. Okay, tunjuk apa yang dia dah buat. Okay, itu adalah aktiviti yang berikutnya. Contoh ataupun dalam masa 10 minit ni saya nak awak buat gunakan apps mind map or whatever. Macam tu. Itu kalau yang dah tinggi lah. Untuk college community, untuk yang dekat you tu dah sesuai lah. Tapi kalau untuk yang kanak-kanak ni, just ni pula. Nanti ada pula masalah. Cikgu, saya tak ada pen, tak ada kertas. Okay, tak apa. So macam mana bayangan awan tu yang awak nak buat? Okay, cikgu macam ini, dekat sini saya nak dekat sini tajwid berkenaan dengan idgham al-ghunna apa-apalah yang berkaitan. Dekat bawah ni saya akan terangkan apa kepentingan untuk ianya dengung pada alif bata, macam contoh-contoh. Jadi bagi dia kebebasan untuk dia luahkan apa benda yang dia faham. Dia macam itulah, kena ada ikut kesesuaian pada waktu ketika itu. Kadang-kadang apa yang kita rancang kita tak boleh nak buat waktu tu. Cikgu kena kreatif. Kena terus okay plan B. Terus je automatik pergi kepada senarai-senarai yang lain. Okay. Terusnya kita continue pula. Kemudian kita dah bagi peluang kat situ. Kita buka balik tadi kita punya slide. Okay, kemudian daripada apa yang rakan-rakan kita kongsikan tadi, rasa ada okey, apa kebaikan dia, apa keburukan? Okey, boleh tak seorang bagi apa lagi ciri-ciri ni ataupun cikgu sendiri, sebab continue lecture 20 minit. Cikgu ulaskan balik apa kepentingan yang anak murid kita bagi tadi. Apa kekurangan dia? Saya rasa kena tambah cadangan macam ni. That's it. Itu adalah proses kita
macam lecturer lah, macam memberi ni, tak perlu slide yang banyak-banyak pun tak apa. Alright. Seterusnya, mesti kena ada take and break lah. Sekejap lagi saya akan bagi break lah. Sebab human ni dia macam tumpuan dia hanya 20-30 minit sejam. Bila dah sejam tu dia dah memang jadi tak tumpu lah. Dengan adik kat belakang, menangis-nangis. Kita sendiri yang ibu bapa ni pun anak menangis lah, anak lah, apalah, nak susu lah. Benda-benda macam gitu dah mengganggu emosi. Tak kira lah anak murid kita ke, benda tu kita akan alami. So bagi break. Bila break tu, contoh break yang boleh diberikan paling senang lah saya tengok rakan-rakan saya dekat sekolah kan. Okay, kalau yang ajar bahasa Melayu tu, okay, siapa nak berpuisi, siapa nak berpantun, apa-apalah. Okay, cikgu akan bagi tapi sebenarnya kita tak boleh nak bagi reward yang macam berbentuk duit, wang tunai tu semua saya tak galakkan lah. At least point kita akan simpan, okay, apa yang cikgu-cikgu sekolah rendah ni buat, saya tengoklah sekolah rendah, sekolah menengah, even sekolah swasta pun buat benda yang sama. Dia akan bila cuti penggal ataupun akhir tahun nanti dia bagi, siap hantar. Macam anak saudara saya kan dekat Kuala Lumpur, cikgu dia hantar makanan, siapa yang dapat nombor aktif beraktiviti dia lain, yang attend kelas lain, yang buat aktiviti lain, yang masuk pertandingan lain. Jadi cikgu dia sampai nombor 1 hingga nombor 5 ada pemenang siap bagi makanan hantar dekat rumah. So itu adalah cara cikgu tersebut. Tangkap gambar sama-sama. So reaction dengan anak murid dia kongsikan. Jadi itu adalah salah satu teknik cikgu tu nak, sebenarnya lah kalau dari segi motivation lah, dia nak tarik minat pelajar yang lain. Nanti dia akan yang macam adik dia pula, anak saudara saya, dia akan kata, ibu kenapa? Abang je dapat hadiah, adik nak juga. Padahal cikgu adik dia tu tak buat. Tapi bila dia online kan, nanti dia cerita. Kita bagi 5 minit ataupun 10 minit kan. Nak cerita apa hari ni? Nanti dia akan cerita. Cikgu, abang saya dapat makanan, dapat hadiah pensel. Even dapat pensel pun, dapat apa benda yang kecil pun, itu adalah cara kita nak motivate student kita. Kalau yang level yang tinggi-tinggi sikit tu lain lah cara dia lah. Ini kalau kena ikut kesesuaian. Alright. Kemudian guna short question ni, kadang-kadang boleh guna apps, kadang-kadang tak perlu pun macam saya kata, kita pick up nama, kita terus je tanya. So terpulang lah ikut kesesuaian. Kalau contoh ada masa 20 minit lagi, setengah jam lagi, cikgu boleh lah standby lah. Macam saya dah standby lah pool, contoh macam pool tu kalau Padlet kita boleh guna 4 sahaja. So bila dah guna tu nanti delete buatlah yang lain. Kalau yang pool tu kalau macam saya suka guna yang Cloudworks tadi tu kan. Contoh yang macam tadi saya gunakan, nyatakan satu tools yang awak pernah guna. So nanti saya buka automatic, saya rasa saya nak guna pool lah. Sekarang ni pun saya boleh tukar, saya boleh buat link yang sama tadi, tapi soalan dia saya tukar terus dekat situ. Bagikan satu kebaikan yang awak dapat daripada talk hari ini. So secara tiba-tiba benda tu boleh berlaku. Kalau cikgu gunakan apps, contohnya pilih lah 4-5 apps untuk idea, 4-5 apps untuk buat quiz, okay, tapi jangan jadikan tu sebagai bebanan lah, terpulang lah. Saya tak kata mesti tidak, terpulang ikut cara cikgu macam mana. So kalau yang macam jenis yang senior ni dia lebih macam malas nak guna benda-benda tu, tak apa. So gunakanlah cara macam face to face, macam saya kongsikan tadi, guna pen and kertas kan, jot down ataupun macam mana, ataupun suruh budak expression, luahkan waktu ketika itu adalah teknik-teknik lah yang kita boleh tahu sama ada budak ni faham ke tak apa yang kita ajar hari ni. Kemudian kalau yang level tinggi sikit ni kita boleh bagilah forum ke, discussion ke, problem solving sikit, ataupun cikgu just bagi satu task yang macam contohnya saya suka bagi dekat anak murid saya macam ni. Situasi. Okay, saya bagi satu situasi. Kalaulah Ahmad bermain bola, tiba-tiba injury berlaku. Suddenly dia jatuh, dia punya ankle cedera lah. Okay, kalau ankle sprain, macam mana kita nak atasi? Kalau ankle strain, macam mana? Berbezalah kat situ kalau yang bengkak dan kalau yang berdarah. Okay, so diorang akan fikir sejenak. Saya bagi masa dalam 3 minit je. Saya suka bagi masa kecil-kecil je. Sebab kalau bagi masa banyak-banyak, budak akan sambil lewa. So dalam masa 2-3 minit tu,
idea dia macam mencanak-canak sebab dia akan takut nama dia dipetik. So kena tengoklah, kena tengok selalunya kelas saya pagi pukul 8. Kalau yang jenis sukan lah pukul 8 tu kalau face to face dah dekat padang lah, terpacak dekat padang. Bayangkan ini saya sharekan experience lah. Saya dapat subjek target sport yang ada memanah softball, SEM lepas memanah softball, cricket dengan satu lagi apa? Lawn ball. So mula-mula disusun sebagai hybrid pada semester lepas cuti semester pada minggu ke 7 cuti 8 naik. Okey, pada minggu ke-8 budak akan balik. Suddenly tiba-tiba time tu lockdown PKP kan, langsung semua budak tak boleh balik. Okey, teori saya dah habiskan awal. So untuk amali minggu ke-8 hingga ke-14 tu saya dah target lah saya nak buat 4 sukan tu secara face to face sebab ada amali test semua. Tiba-tiba tak boleh berlaku. Itu contohnya yang cikgu-cikgu akan alami. So tak boleh nak berlaku, perancangan dah buat. Kita dah buat dah ni daripada awal, kita dah bagi tahu pelajar. Okey, kita kena turn lah benda tu. Apa yang saya buat adalah budak masa tu dah tak ada dekat dekat rumah. Dia dekat rumah. So dia tak ada alat memanah, dia tak ada alat softball, cricket lagi lah tak ada. Okey, lawn ball mungkin apa yang anak murid saya buat pada ketika itu, dia buatlah, dia gumpal langsung tak ada bola, at least dia tahu ukuran. Dia kena selidik lah benda tu, dia kena buatlah sedikit case study, dapatkan maklumat besar bola tu macam mana. So gunakan apa-apa, kita kena bagi kebebasan kepada murid kita, gunakan apa sahaja yang ada dekat rumah. So kalau yang macam memanah, tak ada alatan, apa yang inisiatif saya sediakan adalah saya order, ada setengah yang dekat dalam U, ada setengah yang dekat rumah. So saya tanya, kalau yang dekat U ni saya provide lah, saya bagi dia getah untuk buat form skill sebab budak-budak yang saya dapat adalah yang tidak pernah memanah. So skill, kita ajar skill yang basic lah. Basic, at least mereka tahu apa itu memanah, apa basic skills dalam memanah walaupun tidak menggunakan peralatan sebenar. Saya bagilah getah TerraBand tu. So yang dekat UTM saya provide lah, saya bagi, saya suruh wakil ambil. Kita orang tak boleh masuk, bagi dekat pagar je, bagi dekat wakil. And then yang lain yang dekat rumah tu saya bagi link Shopee tu. Saya kata kalau mampu beli, beli. Kalau mampu beli, belilah. Tapi RM2 je, RM2, RM3. Ada yang jumpa sampai RM1 lebih. So kalau rasa nak beli, beli. Kalau tak nak, tak apa. Awak ambil kain plakat awak tu, awak buat. So bagi mereka kebebasan macam mana. Tetapi apa yang saya alami, mungkinlah sebab dekat U kan, diorang punya keyakinan, diorang punya kehendak tu meluap-luap, jadi diorang beli. So ada yang dekat macam budak dekat Sarawak tu, doktor saya tak boleh nak bagi, saya tak boleh nak keluar PKPD dan sekian-sekian. Cakap tak apa, ambil kain, sebab dia bukan Islam. Doktor tak ada kain plekat, tak apa, awak ada gebor tak? Gebor, orang Johor panggil gebor kan, ke orang Perak pun panggil gebor, bapak saya orang Perak. Okay, so ambillah gebor ke whatever, tuala, okay awak buat, at least kemahiran itu boleh dilaksanakan. So apa yang saya alami, saya suka, saya gembira. Apa yang saya dapat feedback daripada pelajar saya, mereka gembira. Okey, dan siap nak buat extra class lagi semua. Kita tak mampulah macam itu. So kalau extra class, awak buat video, awak hantar dekat saya tengok. Saya assess awak melalui offline. Okey, teknik macam ni, sebab diorang nanti akan ada test. Bila test hujung tu, saya buat test secara online lah, visual lah. Tapi yang dah bersedia, okey doktor saya dah bersedia buat. So daripada teknik yang mereka buat tu, kawan-kawan akan tengok. Okey, memanglah kita ada sediakan form cikgu-cikgu kena sediakan rubrik lah, form macam mana cikgu nak nilai benda tu. Okey, so kita sendiri nilai tetapi kita bagi peer assessment kepada anak murid kita. Bagi macam katalah saja-saja, padahal kita tak ambil pun markah yang anak murid kita sediakan. Kalau macam sekolah rendah, sekolah menengah, okey, nanti cikgu boleh tanyalah, okey awak rasa nak bagi, kalau dalam bentuk kumpulan lah, awak rasa nak bagi kumpulan A ni berapa markah? Nanti masing-masing lah, 10 cikgu, 5, 4, 3, 2, terpulang. Itu adalah cara assessment mereka. Lepas tu pick up lah satu nama, contohnya apa? Siapa nama? Ajar, kenapa awak nak bagi dia 3? Kenapa awak fikirkan 3 markah tu sesuai untuk kawan awak buat tadi? So nampak tak, dia dah ada critical thinking dekat situ. Kita memberi mereka berfikir. Cikgu saya bagi 3 sebab tu kaki dia tak betul. Contohlah. Tangan dia tu tak tegak. Contoh. At least
kita buat assessment kepada si Ajah ni. Dia tahu, oh dia dah dapat teknik asas tu. Dia dah tahu, oh kedudukan kaki macam mana. Dalam masa yang sama, cikgu dah nilai satu kumpulan pelajar tadi dan cikgu dah nilai seorang pelajar ni tadi. So cikgu boleh tengoklah sama ada ada peningkatan pembelajaran pada pelajar itu ataupun tidak. Dia kena macam online learning ni, satu benda banyak benefit yang kita boleh dapat. Cikgu jangan statekan untuk buat penilaian ataupun assessment tu dalam satu waktu itu sahaja. Tidak. Kita kena tengok proses pembelajaran ni. Macam saya suka guna satu benda, banyak benda saya boleh dapat. Satu bahan, saya boleh dapat assessment, saya boleh dapat quiz, saya boleh dapat masukkan bahan untuk saya punya, kita punya sendiri punya bukti kan kena hantar report kan. So senang je, kita tak payah nak stress, kita tak payah nak tension. Kita kena fikirkan satu benda kita boleh dapat banyak benefit. Itu cara saya. Okay, mungkin lepas ni cikgu-cikgu boleh gunakanlah dengan teknik yang sama. And then ni presentation macam biasalah. Okay, saya bagi 3 minit untuk semua bernafas. Okay, tenang-tenang. Alright, tenang-tenang. Okay, siapa nak pergi toilet boleh pergi toilet dulu. Siapa nak minum boleh pergi minum. Okay, sementara tu ada tak soalan di antara cikgu-cikgu? Untuk bagi pendapat ataupun untuk sharekan kepada rakan-rakan? Boleh? Ke semua dah tidur? Okay? Okey. Alhamdulillah. Okay. Dapat doktor bagus. So, enjoy je kan. Jangan stres-stres. Mungkin boleh tak saya dengar satu dua lagi masalah-masalah yang berlaku dekat persekitaran cikgu. Apa yang cikgu alami? Mungkin saya boleh, sementara kita tunggu kawan-kawan pergi toilet kan, mungkin saya boleh fikirkan dan memberi cadangan untuk cikgu face benda tu. Ada? Tak ada. Nak tanya, biasa doktor Okay. guna nama apps macam One Stop Center untuk letak segala kerja murid, sebab kadang kita dah buat kan tapi murid tak boleh nak masuk. Apps apa yang doktor guna biasanya? Yang One Stop Center ni yang murid boleh akses dia bila masa. Bahan-bahan mengajar dekat situ, murid senang masuk. Okey, contoh kalau macam kami dekat UTM memang yang e-learning tu lah. Okey, kalau dekat sekolah saya tak tahu, tak ada yang satu platform yang boleh ni. Tak ada. Internet pun tak ada. Boleh guna mylink.la kot. Apa dia? Gunakan apa tu? mylink.la. mylink.la. Boleh tulis tak dekat chat? Tuliskan dekat chatting tu. Mungkin rakan-rakan lepas ni boleh share lah. Saya pun tak pernah guna benda tu. Nanti saya akan access lah, akan tengok. So maksudnya semua orang boleh access lah guna tu ya cikgu? Mylink tu. mylink.la. Ya, dia free. Lepas tu dia macam one stop untuk semua kita nak hantar kerja ke, nak bagi budak tengok video ke. Dia adalah open learning punya platform ke macam mana? Ke cikgu sahaja dan anak murid cikgu boleh tengok benda tu? Dia open. Open, maksudnya cikgu-cikgu lain pun boleh tengok di situ? Ya. Maksudnya kalau kita bagi, bukan maksudnya macam ni, kalau kita share link kat dia, dia boleh buka lah untuk tengok apa yang ada dalam tu. Okay, so dia lebih konsep macam itulah. Okay, contohnya bahan-bahan cikgu boleh gunakan Flipgrid pun boleh. Kalau satu-satu ni kan yang Flipgrid yang free punya tu, budak boleh buat video sendiri. Kita pun boleh kita boleh masukkan video, kemudian kita boleh buat peer assessment dekat dalam tu, kita boleh buat aktiviti dekat situ juga. Tapi macam biasalah, tapi tu free, boleh guna lama. Dia tak adalah macam trial lama. Kalau Padlet tu pun boleh guna lama, saya boleh guna tadi, saya boleh access. So banyaklah, mungkin salah satu cara tadi kita boleh guna mylink LA tadi tu yang kawan kita kongsikan. Contohnya mungkin stage yang berikutnya, sebab kita takkan nak duduk dekat kelompok yang sama. Saya cadangkan orang teknologi kan, saya cadangkan mungkin dekat sekolah agama ataupun kolej komuniti. Okey, suggest, luahkan. Kita tak salah untuk meluahkan kita punya pendapat. Kita cadangkan dekat kita punya atasan ataupun kita punya ni, kita rangka satu LMS, Learning Management System, ataupun buat benda yang simple. Sekarang saya tengok banyak dah sekolah cipta sendiri untuk platform
Macam itulah isi bahan-bahan kat dalam tu. Jadi kawan-kawan pun boleh guna, kita boleh bagi dekat kita punya anak murid. Benda tu nampak lebih berstruktur. So daripada sekarang, sebab kita tak tahu pandemik ni berlaku sampai bila. At least kalau tak pandemik pun, kalau kita dah start face to face pun, benda itu sangat berguna untuk sebagai macam bank lah, bank. Contohnya untuk buat bank soalan peperiksaan or whatever. So at least ajukan dekat kita punya ni siapa yang mampu untuk menyediakan benda tu. So kalau tak mampu pun upah je benda tu, berapa je ada bajet dekat sekolah kan, ada. Jangan kata tak ada, mesti ada cara bagaimana pihak pentadbir kita nak usahakan untuk membuat satu platform untuk PNP ni. Sangat-sangat berkesan. Percayalah sebab macam kawan-kawan saya LI dekat latihan industri kan, kami kena pergi latihan industri dekat sekolah. Kebanyakannya apa tugasan yang mereka dapat, tak kira lah, ada yang SPI pendidikan agama Islam, ada yang sains sukan, ada yang TVET, yang illiterate, kimpalan, pergi LI dekat sekolah, vocational ataupun semula buat benda yang sama, kena bina satu platform untuk masukkan data. Okay, yang macam sukan tu dia orang kena masukkan data pengurusan untuk fitness budak lah. Kalau yang macam satu tu yang teknologi tu, sebab dia budak teknologi kan, sekolah dia minta dia sediakan itulah platform untuk PDPR lah, untuk masukkan bahan, untuk macam ni. Betul, Wheels of Name. Kejap lagi lah kita nak buat ni. Alright, ini mungkin ada, ini salah satunya kalau kita face to face, okay, semua dah masuk kan, dah habis 3 minit saya tadi, okay. Kalau face to face saya menggunakan hot seats lah. Kalau cikgu tengok dekat dalam PDP punya teknik cara pengajaran kan, ada banyak, ada 40 lebih. Okey. Okey. Dr. Dafi dah nyatakan dekat situ. So kalau face to face, daripada face to face saya menggunakan teknik ni. Saya akan panggil, saya akan buat hot seats lah. Seorang duduk dekat atas kursi, saya tanya dulu. Okey, saya bagilah soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. Contohnya berikan apa yang satu kebaikan yang awak rasa paling penting untuk kita pastikan LITA itu berfungsi. Kalau yang jenis elektrik lah, dia bagi satu. Okey, kalau betul, lepas tu kita janganlah kata, okey betul, tepuk tangan. Kita sebagai guru kita kena bagi tahulah, betul. Sebab apa dia kata macam ni, kita kena bagilah sedikit input daripada apa yang anak murid kita okey, apa yang anak murid kita bagi tahu tadi. Kemudian kita bagi dia seronok sebab macam saya punya pelajar dia suka sebab dia macam nak kena-kenakan kawan dia. Okey, dia dah berdebor ni tadi, dia kena jawab kan. Kemudian dia akan pick up seorang kawan dia. Kawan dia yang tu kena duduk kat kursi tu. Tetapi dia tak lepas. Orang yang tanya tadi, dia yang ajukan soalan dekat budak yang dia suruh duduk tadi. Faham tak? Dia pula kena fikir soalan untuk budak yang dia pilih tadi. So budak yang dia pilih ni pula akan jawab lah. Kemudian macam itulah, tapi janganlah ambil ramai sangat. Saya akan ambil dalam 3-4 orang sahaja. Kemudian habis. Tapi benda ni diimplementkan dalam PDPR, konsep dia. Okey, apa yang berlaku bila kita panggil, kadang-kadang kita open lah, mula-mula kita kena bagi general punya style lah. Siapa nak jawab? Memang takkan ada yang jawab. Okay, tak kira lah sekolah menengah, sekolah rendah ataupun peringkat yang lebih tinggi, akan jadi diam aja, semua kepala tunduk aja kan, tak nak jawab. Apa yang boleh kita lakukan, macam tadi ada yang kongsikan dekat chat tu kan, kita boleh guna spin name tadi tu. Kurang respon tapi tu biasalah cikgu kan. Okay, kalau yang ini mungkin ada cikgu yang tak pernah guna. Okay, ini adalah salah satu teknik lah. Winspin yang saya juga sering suka gunakan. Okay, dalam masa yang sama tadi cikgu kena cepatlah buat kerja. Macam saya tadi kan, saya masuk last minute dekat Webex Dr. Dafi. Tengok ada 90 lebih nama anda semua dekat dalam ni. So kena pantas lah untuk saya tak ada dapat senarai nama. Kalau macam kelas saya ada senarai nama, saya copy and paste sahaja. Benda ni boleh copy and paste. So menggunakan creativity, tak boleh copy and paste tadi, saya type lah satu-satu nama ringkasan daripada Webex tadi. Okay, so apa yang cikgu boleh lakukan, kita nak tanya soalan. Ini yang dah lebih kepada aktiviti lah, sebab saya tak suka buat habis waktu, sebab saya akan siapkan dalam waktu saya nak online tu. So kita petik lah. Mungkin ini adalah satu teknik lah. Budak akan berdebar.
Syarifah Fatimah. Okey, ada kat dalam ni? Ada tak? Ada. Okey. Kita panggil puan lah, cikgu lah ya. Okey, cikgu. Mungkin cikgu ni dia dah macam berdebar-debar lah nama dia kena sebut kan. Padahal kita nak kata je, Cikgu Syarifah Fatimah. Awak rasa awak nak panggil nama siapa untuk saya tanyakan soalan yang berikutnya? Macam tu. Nampak tak? So, padahal Cikgu Syarifah Fatimah ni dah berdebar dah ni, takut ni. Mungkinlah takut saya nak soal ni. Padahal saya nak tanya je, okey Cikgu Syarifah Fatimah boleh tak pilih satu nama? Kita tak payah spin lah. Okey, kalau kita bagi kebenaran untuk spin, boleh spin ke? Saya terlupa pula. Cikgu boleh tekan spin ke? Tak boleh rasanya sebab saya yang kontrol. Okey, tapi kita boleh jadikan, kalau macam dekat Webex ni, saya boleh jadikan Cikgu Syarifah ni sebagai presenter. So, kalau boleh jadi presenter, Cikgu Syarifah dia boleh spin. Kalau tak boleh, kalau tak ada kalau tak ada kebenaran seperti itu, okey, kita fikirlah waktu ni. Okey, dalam waktu terdekat ni saya akan kata, Cikgu Syarifah Fatimah boleh tak pilih satu nama yang cikgu rasa bertuah pada hari ini? Okey, so Cikgu Syarifah Fatimah nak pilih nama siapa? Pilih nama Jumiza. Okey, orang yang berikutnya pula. So orang yang kedua lah tadi, siapa? Jumijah? Zumiza. Zumiza. Okey, orang yang bertuah berikutnya Cikgu Zumiza ada dalam ni? Cikgu Zumiza. Okay. Mungkin. Okey, ini adalah tapi jangan fikir negatif pula. Okey, tapi ini adalah situasi yang saya nak tunjukkan lah yang cikgu akan alami. Time dekat sini kita tahu sama ada anak murid kita tu ada dekat depan skrin ataupun tak ada. Nampak tak? Okey, ini adalah cara bagaimana saya lah gunakan untuk memberi debaran kepada anak murid saya, untuk saya tengok dia alert ke tidak dengan apa yang kita cakap tadi tu. Okay, kita tengok sebenarnya dia on je ke ataupun dia tak ada, dia entah ke mana. Itu adalah contohnya lah. Boleh? Boleh tak? Okey, ini salah satu. Okey, ini salah satu cara. Alright, seterusnya dah tak ada masa dah ni, saya nak terus pergi kepada okey, ni tadi dah kan, sekejap ya. Alright, dah nak habis dah pun. Okey, yang ini selain Webex apps ni boleh guna dalam Google Meet tak? Boleh. Okey, Google Meet pun boleh. Alright, seterusnya. Ini adalah yang task-based online learning lah, sama ada awak cikgu nak buat secara online learning ataupun kalau macam saya tiba-tiba kadang-kadang kita faham kita sebagai pendidik ni kadang-kadang kena gantikan mesyuarat itu, mesyuarat ini, pergi kursus itu, pergi kursus ini. Walau macam mana pun cikgu kena ingat kita tidak digalakkan untuk membatalkan kelas. Kalau cikgu batalkan kelas, nanti cikgu kena ganti. Kalau macam saya tak suka batalkan kelas sebab kita tak tahu waktu bila untuk kita mampu gantikan topik tersebut, subjek tersebut. So, dia macam ada kita kena fikir. Okay, nanti share screen, betul. Okay, so kita macam kena fikirlah rezeki yang kita ambil ni mestilah yang baik, yang elok kan. So, kalau saya fikir macam itu sebab saya pula tak suka redundant kerja yang nanti akan kacau saya punya timetable balik. Saya tak suka. Jadi, apa yang saya buat adalah saya offline-kan pembelajaran tersebut tapi menggunakan bahan yang kita dah ada, kita tak payah tukar pun. Tapi kita buat secara offline lah. Okay. Slide yang kita dah buat tu kita bagi, kita katalah okay, read artikel ataupun read slide yang saya dah bagi tu. Okay, estimate, kena ada estimate masa lah 20 minit tu. Okay, guide dalam masa 20 minit. Sebab selalunya saya akan minta anak murid saya luangkan masa ikut jadual pada hari yang tersebut lah. Contohnya hari ini 2 jam tu. So 2 jam tu awak siapkan terus, awak dah tak payah nak fikir lain. So apa yang saya implementkan, alhamdulillah setakat ini pelajar-pelajar saya ikut dan tiada masalah. Masa tahun pertama, awal-awal pertama yang tiba-tiba PKP tu memang saya alami benda-benda yang macam cikgu-cikgu alami juga. Tetapi dia ada penambahbaikan lah. Saya akan tengoklah kurang untuk semester ni apa, saya akan top up, saya akan ubah sikit-sikit untuk pastikan ada peningkatan lah, peningkatan pada berikutnya. Kemudian discussion on task ataupun group, kalau diorang ada
bagi peluang pada diorang. Sekarang dekat WhatsApp group penuh pula. So at least bagi kat diorang print screen nanti. Mungkin diorang ada buat discussion dekat Padlet ke apa ke kan. Tunjuk bukti, suruh diorang tunjukkan bukti. Print screen benda tersebut. Kemudian collect lah additional materials. Kemudian dekat situ juga dah ada collaboration di antara budak buat bahan dan juga budak buat perbincangan dekat situ. So kena manage benda tu. Kemudian last sekali tunjukkan hasil tu awak hantar dekat sama ada dekat email ataupun gunakan teknik Google Form senang. Buat Google Form, tarikh sekian-sekian apa aktiviti, okey hantar dekat link tu. Sebabnya kita nak kumpul pun senang, saya suka guna konsep tu. Nak kumpul senang, kita nak retrieve senang sebab kita takkan check waktu tu. Nanti dah nak habis baru kita nak check. So semuanya ada dekat dalam tu. Tak adalah nanti benda tu hilang. Kita nak contohnya kalau yang video tu kita bolehlah suruh dia letak dekat Google Drive email dia kan. Itu kalau yang untuk peringkat yang tinggi lah. Kalau yang untuk sekolah rendah ni kita akan mengalami masalah macam tu pula. So cikgu kena fikirlah macam mana nak bagi budak hantar. At least ada bahan yang mereka buat. Tak adalah mereka abaikan 2 jam tersebut. So ini adalah tas-tas lah contoh-contoh yang boleh kita gunakan. Okay, ini adalah tools yang tadi mungkin dekat chatting tu banyak orang kongsikan. Okay, Dr. Rafi pun ada kongsikan. Okay, ini adalah contoh-contoh yang boleh digunakan. Tapi saya tak dapatlah nak tunjukkan satu-satu ni. Nanti cikgu boleh tengok sendiri dekat YouTube pun ada, dekat dia punya website pun ada, dekat dia punya dekat Google tu cikgu type je Quizizz ke Padlet ke, dia akan pergi kepada apps tersebut. Masukkan email, daftar dulu semua. Lepas tu dekat email nanti cikgu kena aktifkan kod tu dulu, kemudian boleh guna. Bebas guna, kena explore sendiri. So kena ada beranilah untuk explore, jangan takut, guna explore lah waktu-waktu sebab macam saya suka explore waktu-waktu terluang. Macam tadi nanti sekejap lagi tu mesti saya akan assess apa benda yang saya tak pernah guna yang rakan-rakan kongsikan tadi tu. So kena ada minat lah, janganlah macam kita rasa benda tu beban, tidak. So kalau macam saya tak guna pun saya akan tanya kawan-kawan, pernah guna tak macam ni? Cuba cerita macam mana. So kalau benda tu dapat menarik minat saya akan go through. Kalau kawan-kawan saya kata, alah tak best lah, untuk engkau tak boleh ni, sukan ni tak boleh nak attack ni, so saya takkan tengok lah. Macam tu. So dekat situ saya nak ada linking lah, ada cikgu-cikgu kena pandai untuk mencari klik ataupun mencari jaringan. Okey, kalau yang untuk lecture, okey yang Big Blue Button pun boleh guna, tetapi Big Blue Button sangat berat lah. Tapi cikgu boleh access lepas ni. Pergi dekat Google, cikgu type Big Blue Button, cikgu boleh tengok. Dekat Big Blue Button ni pun ada macam-macam. Dia macam Zoom juga. Boleh guna semua, tapi dia menggunakan data yang banyak lah. Kita tak suggest lah untuk Big Blue Button ni. Dalam UTM ada, dalam e-learning kami ada Big Blue Button ni. Selalunya yang senior-senior gunakan Big Blue Button sebab senang. Dia tak payah nak pergi download lah dekat Google Apps lah apa benda lah sebab Big Blue Button tu memang dah ada embed dalam kami punya LMS. Kena explore. Alright, boleh guna Zoom meeting. Kalau macam UTM kami ada Webex yang memang berapa jam pun boleh guna lah. Tapi kalau orang luar saya tak pasti, rasanya kalau Zoom ke berapa yang dalam 40 minit je kan, lepas tu kena buat link lain kan. Macam tu lah. Okay, so cikgu kena explore lah apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Okay, alright. Kalau yang untuk lecture punya, untuk kita mengajar lah, ini adalah contohnya. Tapi ada Facebook Live, ada macam-macam lagi. Okay, yang offline cikgu boleh guna buat video, cikgu boleh hantar dekat group ataupun cikgu boleh letak dekat YouTube. Time ni lah nak jadi YouTuber kan, orang-orang sekarang ni kan, cikgu-cikgu banyak upload video pengajaran dekat dalam YouTube. Kemudian untuk cari link like semua kan. Okay, dia macam fun tau. Kalau macam saya suka buat sesuatu yang fun sebab kita penat buat bahan. Okay, kita suka kongsikan kepada orang luar. Kemudian dia macam benefit, kalau dia macam reward lah kalau orang kata, best lah video ni, sini. Okay, like naik. Okay, itu adalah motivation untuk kita sediakan lagi bahan banyak-banyak. Tapi janganlah down. Saya tak adalah kata tak boleh down. Okay, StreamYard pun boleh. Okay, kita tak boleh lah nak down. Okay, kalau kita down, kalau macam saya, tipu kalau kita tak rasa down. Memang tipu. Saya pun benda yang sama kalau saya baru 2-3 mesti doktor. Saya gagal banyak benda semua. Tapi tak apa. Kalau cikgu berada pada fasa seperti itu, apa yang boleh saya katakan,
kita take time, okay, kita letak tepi dulu, okay, kita kena pastikan kita pun stabil emosi, semua benda, okay. Bila dah okay, baru kita continue balik. Alright. So kalau yang aktiviti pula, okay, inilah contoh-contoh yang kita boleh guna. Okay, cikgu boleh record. Kalau guna PowerPoint, cikgu pun sekarang PowerPoint yang advance lah. Cikgu boleh record. Mengajar poin-poin yang macam sekarang ni, okay, so boleh record. Ataupun cikgu boleh guna Jing. Jing ni pun, tapi Jing ni dalam 5 minit je tak salah saya. Kalau benda yang ringkas lah, kalau nak sampaikan arahan ke apa, boleh guna Jing. Ataupun cikgu boleh guna Movavi. Okay, Dr. Hadafi tolong type M-O-V-A-V-I, Movavi. Okay, kalau Movavi tu M-O-V-A-V-I. Itu pun screen recording lah, cikgu boleh buat screen recording. Ataupun kalau cikgu guna Canva pun boleh juga. Okay, Canva, okay, masukkan slide, cikgu boleh record, so boleh jadi video recording. Paling tidak pun cikgu guna dekat handphone. Dekat handphone pun ada macam-macam Kita ada apa Canva, KineMaster dekat handphone boleh, dekat sini boleh kalau cikgu dekat App Store tu kan. Lepas tu cikgu ada apa tadi? Tadi saya sempat tengoklah ada CapCut lah, macam-macam. Ada Filmora, ada Vivo Video. Guna benda yang senang. Record pakai handphone pun boleh. Tak menjadi masalah kepada senior-senior kita untuk menyediakan bahan. Tak apa, cikgu on je handphone. Record, cakap-cakap hari ni kita akan mengajar ni. That's it. Sampai. Cara contohnya yang KH nak ajar ataupun yang elektrik. Ajar cara pendawaian macam ini. Okey, siap. Siap satu bahan. Sebenarnya ringkas sahaja, cikgu tidak memerlukan. Kalau cikgu jenis yang pakar semua benda, cikgu boleh buat ada masa yang lebih. Tak kisah, boleh develop yang canggih-canggih punya bahan. Kalau ada kengkangan yang banyak, okey, tak apa, record je pakai handphone. Jangan ingat saya sentiasa menyediakan bahan yang tip-top. Tidak. Kalau macam tiba-tiba saya ada meeting, saya ada kena gantikan apa benda semua kan, saya record je video. Okey, hari ni saya nak awak buat ni. Itu pernah berlaku kepada saya. Emergency case. Okey, saya nak type pun dah tak sempat dah cikgu. Apa yang saya buat adalah sama ada video recording ataupun paling mudah dan cepat. Ya, kita kena sentiasa memikirkan sesuatu yang mudah dan cepat. Apa yang boleh buat? Buat video record pun. Okay, awak kena buat macam ni. Okey, saya bagi masa dalam sampai pukul 5 awak kena hantar. Kalau tak hantar, bla 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 bla. Send. Macam tu. Ataupun send kepada wakil. Ataupun upload lah dekat mana-mana. Fikirlah bagaimana cara asalkan info tu sampai. Alright, yang ini adalah assessment lah. Assessment boleh guna Edipuzzle. Edipuzzle ni pun macam Canva lah. Okey, ni boleh guna Flipgrid. Okey, contoh-contoh lah. Boleh dapat. Ini adalah contoh-contoh lagi lah. Mungkin ada yang tak dinyatakan dekat dalam chatting tu. Alright, saya tahu rakan-rakan saya dekat dalam ni, cikgu-cikgu yang dalam ni lebih apps-apps yang lain. Okey, boleh kongsikan dekat chatting tu supaya rakan-rakan kita boleh explore, boleh ikut kesesuaian dengan bahan yang kita nak guna. Okey, betul. Tak payah guna laptop pun kalau dah tak sempat pun dekat kampung kan, tiba-tiba ada emergency case ke apa, cikgu gunalah apa yang ada dekat tepi cikgu tu. Okey, kalau lah kata bateri kita kong pula, pinjamlah anak kita punya handphone ke, suami kita punya handphone ke. Kena, cikgu kena. At least kalau boleh kita minimalkan pembatalan kelas kita. Tetapi kalau macam ada yang tak boleh nak dielakkan lah kalau kita sendiri mengalami, saya tak nak sebutlah benda yang sebegitu. Kalau kita sendiri tak boleh apa benda semua, tak apa. Kalau betul-betul kita kena perlu batalkan kelas, tak apa. Kita bagilah. Tipulah kalau tak ada batal kelas. Ada je, satu semester tu ada je batal kelas semua. Tetapi bila batal kelas, adalah apa yang awak perlu buat, macam ni, macam tu. Sebabnya kalau cikgu rajin untuk menggantikan kelas, cikgu ganti. Kalau tidak, cikgu gantikan tugasan secara offline. Itu adalah dikira sebagai PNP juga. Alright. Okey, kita dah nak habis dah. Ini adalah contoh apa yang saya implementkan lah, apa hasil daripada assessment yang saya dapat. Okey, ini adalah ketika awal-awal. Tak. Ini adalah tahun kedua. Bukan tahun kedua, semester kedua lah. Maksudnya bukan yang first batch lah. Second batch. Okey, second batch ini hasil yang saya dapat. Tak sangka. Okey, saya tak sangka. Okey, tugasan yang perlu mereka buat adalah menghasilkan satu e-book. Okey, e-book mungkin rakan-rakan boleh gunakanlah teknik seperti ini. Mereka boleh guna flipbook untuk buat dekat
apps ke apa, tapi diorang buat ni dekat Canva. Diorang guna ni Canva, diorang padahal kita nampak macam canggih kan, padahal semua dah ada dah dalam tu. Dia tinggal pilih, dia tinggal organize benda tu supaya ianya menjadi cantik. Alright. Dan kemudian kreativiti yang mereka pamerkan adalah siap buat ni ada aktiviti untuk budak. Kalau contohnya ni, ini adalah untuk dia cater budak sekolah rendah. So dia nak memperkenalkan COVID-19 ni bahaya dekat sekolah rendah. Sebab itulah dia gunakan gambar yang macam ni, dia nak tarik minat. Kemudian ada aktiviti yang dia letak. Ni yang untuk yang macam ni. Saya katalah kalau untuk budak darjah 1, 2, 3 mana tahu nak jawab ni. Ada si perbincangan waktu di akhir semester. Kemudian apa yang mereka jawab, tak apalah doktor, dekat rumah diorang ada abang-abang yang tingkatan 3, tingkatan 5, boleh sama-sama menjawab bersama adik dia. Kemudian dia boleh ajarlah, nanti adik dia akan tanya pula apa maksud ni, dia akan terang. So dekat situ akan proses pembelajaran berlaku. Nampak tak critical thinkingnya pelajar itu menjawab pada ketika sesi soal jawab lah. So dia tahulah apa dia nak sampaikan, apa dia nak defend, apa yang dia nak capai. So inilah hasil dia. Kreatif. Saya pun tak terfikir seperti ini. Kemudian ini pula, ini yang berikutnya, semester yang berikutnya. Okey, ini untuk subjek yang lain pula. Nampak tak? Menggunakan benda yang sama tetapi kepada kumpulan yang lain, kepada budak tahun yang lain. Yang ini tahun 3 tak salah saya. Yang tadi tahun 1 tau. Yang ini tahun 3. Tahun 3 ni mereka lebih kepada apa yang saya nampak lah waktu ini kelas co-curriculum sukan dan permainan. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu pula, ini adalah hasil daripada budak SPI yang ambil pendidikan Islam. Dia hasilkan macam gini pula, tapi dia minta maaf lah kerana gambar-gambar yang kurang sopan sebabnya dia ambil yang dah sedia ada lah. Dia cuma tambah-tambah, so dia create. Ini hasilnya dia impresskan saya. Apa yang saya tertarik, saya tak sangka ustazah mampu menghasilkan bahan pembelajaran berbentuk komik. Okey, ini adalah untuk sekolah menengah mereka kata, untuk tarik minat sekolah menengah. Adalah sekian-sekiannya pasal apa, okey, kisah Aiman tak kisah. Budak ni asyik tak kisah je. Tak kisah dengan kebersihan, last dia dapat penyakit. Macam itulah contohnya. So, bagi kebebasan kepada pelajar macam mana, yang ini grup. Jadi, mereka kena berbincang, mereka menghasilkan konten macam mana. Macam inilah. So, kalau nanti saya akan kongsikanlah mengikut kesesuaian untuk partisipan untuk hari inilah. Okay, ini saya tunjukkan untuk contoh yang pelajar saya buat lah. Okay, ini adalah 2 task lah, di mana yang sebelah ini case study lah. Ni yang untuk college community pun boleh buat lah, boleh laksanakan. Kita bagi dia suruh buat SWOT analysis, okay, ataupun penulisan artikel pendek. Kemudian daripada task yang pertama ni dia akan keluar task yang kedua. Jadi nampak tak? Senang je, cikgu dah boleh dapat banyak markah dekat sini. Dah boleh implement banyak assessment dekat sini. So daripada artikel yang awak dapat ni, apa yang saya nak, okay, ini kumpulan, secara berkumpulan. Kemudian kita divide untuk individu sebab kita nak cater kumpulan dan juga individu punya assessment. So daripada apa yang awak buat ni, awak buat pula poster untuk menzahirkan apa yang awak dapat daripada case study yang awak buat. Nampak tak dekat sini dah ada 2 assessment, dah ada 2 kelompok bahan yang untuk kita uji, yang untuk kita tengok. Satu untuk kumpulan, satu secara individu. Siap dah untuk assessment ini dalam berapa? 50-60 markah. Macam itu. Itu kalau yang untuk lebih tinggi lah. Kalau yang untuk sekolah rendah, mungkin cikgu boleh buat pertandingan melukis ataupun macam mana nak attract. Kalau yang untuk pendidikan Islam mungkin boleh sediakan penanda buku ataupun apa-apa yang berkaitan untuk menyampaikan mesej itu ataupun membuat sirah-sirah Nabi menggunakan e-book. Sebab cikgu boleh gunakan bahan tersebut, okay, untuk macam service learning. Okay, next project pula. Cikgu boleh gunakan bahan-bahan sedia ada tu untuk membuat service learning punya projek di mana kita kongsikan dekat sekolah-sekolah yang berdekatan dengan kita. So dia nampak impak daripada bahan yang kecil kita buat satu tu dah macam-macam tadi saya sebutkan. Cikgu boleh gunakan, cikgu boleh pergi kepada yang high level, service learning punya projek besar, projek industri, whatever daripada tu. Ataupun cikgu boleh combinekan satu benda tu, kita boleh hantar dekat KPM ataupun dekat kita punya ni untuk kita terbitkan satu modul ataupun satu bahan. Macam itu. Nampak tak? Daripada benda-benda yang kita buat tu boleh menghasilkan sesuatu yang
Wow, jadi dia tak penat. Jangan anggap ianya tidak berbaloi. Sangat berbaloi cikgu. Benda tu boleh memberi banyak benefit kepada kita dan juga masyarakat. Alright, ini adalah contoh aktiviti yang saya implementkan lah. Okay, adalah aktiviti dia yang ini untuk leisure and environmental awareness punya subjek. Ada introduction, ada arahan. Kemudian saya masukkan active learning. Okay, gunakan MyMap software. Okay, so hasil dia tu nanti letak dalam forum, dekat forum pula, bincangkan pula. Itu adalah task yang berikutnya. Ini aktiviti. Tadi tu bila dia dah pergi kepada forum, itu adalah homework. Nampak? Dia sebenarnya benda yang sama tetapi dia menjadi kriteria yang berbeza. Kemudian ini salah satu contoh juga daripada current issue. Kita dah nak habis dah, sikit je lagi. Okay, current issue. Saya bagi link-link yang berkaitan dengan pollution lah, berkaitan dengan pencemaran. Sebab dia berkaitan dengan yang tadi ni. Okay, yang ini yang berikutnya lah. Mungkin kita boleh buat pada minggu yang kedua. Yang ini pengenalan minggu pertama. Minggu kedua adalah topik berkaitan dengan current issue lah, berkaitan dengan pollution ni. So dia adalah dua topik yang berbeza. Tetapi link-link ni buatlah macam tadi, case study ataupun jigsaw ataupun macam mana breakout room ke, okay, mereka pecah-pecahkan perbincangan. Kemudian hasil dia saya nak tunjuk. Ini adalah hasil daripada current issue tadi. Ini saya rasa saya setkan, saya dah tak ingat sebab ni tahun pertama tau, tahun pertama. So dia nampak macam ada kekurangan-kekurangan lah sikit dekat video tu, tetapi implementation yang saya implementkan ni masa first kita kena tak boleh pergi sekolah kan, tak boleh PNP tu. Okay, ni hasil dia. Cepat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tahu bumi kita ini mengalami banyak masalah pencemaran. Antaranya ialah pencemaran udara. Pencemaran udara ini berpunca daripada pelbagai benda. Sebagai contoh, mari dekat sana. Punca pencemaran udara antaranya ialah daripada pembakaran terbuka. Siapa yang lakukan pembakaran terbuka? Ialah manusia. Kita boleh lihat antara video-video yang menyebabkan pencemaran udara disebabkan pembakaran terbuka. Kita boleh lihat. Punca pencemaran udara seterusnya ialah merokok. Okey, dah lah. Itulah ini adalah hasil dia lah, hasil daripada apa yang murid saya sediakan lah, pelajar saya sediakan, di mana tugasan ini saya ingat 5 minit je saya bagi tahu apa benda yang dia kena buat. Sekian. Kemudian split class, dia macam split class lah. Time ni yang boleh face to face sekejap. Okay, dalam kelompok yang kecil saya dah terangkan, kemudian diorang pergi buat. Okay, sekarang saya bagi awak kebenaran untuk siapkan tugasan dalam masa 2 jam, inilah hasil dia. So mereka akan edit-edit, diorang hantar pada hari yang sama pada pukul 5. Itu adalah ini style yang lebih advance lah, mungkin tak digalakkan ataupun tak sesuai dengan cikgu-cikgu dekat dalam ni, sebab ada yang di antara mereka mungkin ada pelajar yang sekolah rendah semua kan. Okay, so bebas je, kebebasan selalunya kalau yang untuk amali punya subjek okay, apa yang current pattern yang tugasan yang ada adalah menghasilkan video pengajaran. Jadi inilah salah satu teknik yang simple yang boleh cikgu minta anak murid kita sediakan. Alright. Okay. So, kita dah habis. Alright. Ada tak apa-apa pertanyaan ataupun perkongsian yang nak diajukan ataupun dikongsikan? Ada tak? So, saya harap mungkin saya
maaflah saya tak boleh nak kongsikan, saya tak boleh nak tunjukkan apps-apps yang ada sebab kita tak mempunyai masa yang sesuai. Mungkin awak bolehlah minta dekat organizer ke nanti ke, okey, mungkin ada bengkel yang seterusnya kita akan kongsikan lah. Kalau macam kami ada proses-proses dia, memberi pengenalan seperti ini dulu, kemudian ada continuous punya aktiviti lah, acara, dan di mana kami ada bengkel-bengkel tertentu lah. So kita pilih lah kita nak masuk yang mana, sama ada untuk video editing ataupun kita nak masuk yang untuk aktiviti punya ataupun kita nak masuk untuk assessment punya. So mereka akan ajar lah penggunaan at least 1-2 apps yang berkenaan lah. Selalunya kita akan letak kat poster tu lah apps-apps apa yang kita nak ajukan pada bengkel tersebut. Nanti adalah partisipan-partisipan yang macam mungkin saya nak tahu pasal MyLink tadi tu, saya akan masuklah dekat situ. Macam itulah prosesnya. Alright. So saya buka kepada soalan. Sambil-sambil tu saya minta cikgu-cikgu isi Padlet tu. Okay, saya nyatakan dekat sini. Okay, ini adalah cara bagaimana saya nak buat refleksi tentang kelas saya. Salah satunya dekat Padlet ni lah. Cikgu boleh tekan link kat situ, cikgu boleh isi apa yang cikgu rasa. Apakah soalan ni? Saya pun dah tak ingat. Sekejap saya share. Saya pun dah tak ingat apa soalan. Padlet tu cikgu tekan mana Padlet Okay. So dekat Padlet tu, okay, saya mintalah cikgu-cikgu letak, okay, apa, feel free to give feedback. Apa yang cikgu rasa tentang hari ini, perkongsian yang saya kongsikan pada hari ini. Tak letak nama pun tak apa, at least saya dapatlah sedikit feedback untuk kebaikan saya untuk seterusnya. Kalau ada pandangan ataupun kalau ada kata-kata motivasi ataupun mungkin ada kelemahan yang Allah mantap pula. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang cikgu-cikgu nampak dekat apa yang saya sampaikan, feel free, tak apa. Tulis sahaja apa, sebab benda ini perlu untuk saya buat SWOT analysis nanti. Saya akan hasilkan satu dapatan ataupun apa feedback daripada bengkel kita hari ini. Alright. So sambil-sambil buat tu bolehlah kalau ada Q&A question, ada pertanyaan ataupun ada masalah yang mungkin boleh saya berikan sedikit gambaran ataupun cadangan sebelum kita akhiri. Satu lah laptop aku. Tak apa. So tak apa kalau macam cikgu tak boleh isi sekarang. Okay, kalau yang Padlet ni tak apa. Dia bukannya online macam yang Polif tadi tu. Kalau yang Polif tadi tu, cikgu kena buka paparan skrin. Bila kita buka dekat handphone, automatik akan papar. Kalau macam Padlet ni tidak. Padlet ni link tu lepas ni bila dah off pun cikgu-cikgu boleh isi juga. So dalam masa hari ini saya harap cikgu bolehlah tulis nanti kalau cikgu free bila teringat kat saya ke, okey boleh klik dekat situ sebab nanti dia akan ada dekat paparan saya ni. Offline pun boleh. Tapi bukanlah cikgu tak ada internet nak buat, cikgu kena ada internet lah. Maksud saya bila saya dah close ni pun cikgu tetap boleh tekan link tu, cikgu boleh isi. Itu kelebihan Padlet lah. Kita boleh bagi dekat budak, kita boleh ingatkan. Ni sebab saya suka guna teknik ni untuk refleksi. Okey, saya kena contohnya saya nak tahu apa yang awak dapat hari ini. Apa poin utama yang awak boleh suggestkan kepada masyarakat untuk implementkan. Macam itulah contoh-contohnya. So, saya akan buka lah Padlet ni nanti kemudian saya akan tengok respon anak didik kita macam mana. Tapi saya lebih suka gunakan Padlet ni untuk dapatkan refleksi ketika talk ataupun dalam kelas pun sama juga. Saya nak tengok. Saya akan tanya, apa yang awak rasa kurang hari ini yang awak nak untuk next class? Mesti macam-macam lah. Diorang kata, doktor saya nak fun-fun, saya nak tengok video cerita macam ni. So daripada situlah cikgu boleh gunakan Padlet ni untuk dapatkan feedback. Alright? So nanti cikgu boleh teruskan. Okay, terima kasih. Klinik Memanah Tradisional, insyaAllah. Okay. Apps PDPR. Ya, saya pun jangkakan insyaAllah jika cikgu-cikgu berminat, okey cikgu bolehlah kata dekat cikgu punya pentadbir ataupun ada kan Dr. Hadafi ada sharekan saya punya nombor telefon kan. So kalaulah kata College Community Sungai Siput ataupun cikgu-cikgu sekolah agama mana-mana kan inginkan belajar 1-2 apps, cikgu boleh ajukan. InsyaAllah UTM insyaAllah kita akan bantulah, kita akan sama-samalah sampaikan apa yang, kongsikan apa yang kita tahu. Alright.
rasa tak cukup. Saya bagi apps-apps tu, itu adalah saya rasa lagi hebat sebab saya jumpa tadi apps-apps yang rakan-rakan kongsikan yang saya ada 4-5 apps yang saya tak pernah guna dan saya tak pernah dengar. So nanti saya akan tengok yang dekat Polif tadi tu dia tak hilang. Selagi kita tak delete dia tak hilang. So saya akan sebarkan kepada rakan-rakan saya. Okay, saya talk dekat sini. Okay, guna apps ni. Mesti diorang pun tak pernah gunakan apps tersebut sebab kita lain. Kita peringkat yang tinggi ni mungkin apps-apps yang macam gini. Tapi dekat sekolah rendah ataupun sekolah college community, okay, menggunakan apps-apps yang lain. Kita kena explore lah, kita kena cuba. Okay, menarik. Alright. Saya nak jadi YouTuber. Ya, jadilah YouTuber, boleh buat duit. Okay, so saya ada mungkin ada Q&A ke? Ada? Kita boleh buka kepada sesiapa yang nak bertanya. Ada Question Q&A. and answer daripada para peserta. Mungkin sebab dah sembahyang Jumaat kan, mungkin ada yang dah tinggalkan chat ni. Okay. Yang lain yang masih ada di sini. Alright, sebelum kita tutup ada tak Q&A? Okay, kalau tak ada saya mungkin saya summarizekan sebab saya tengok tadi dekat website College Community Sungai Siput ada sekejap nak saya. Okay, PDPR dekat rumah kan macam itulah bunyinya. Okay, so saya ada search tadi, saya rasa kos yang ada dekat Sungai Siput adalah elektrik lepas tu otomotif. Elektrik, otomotif, IT, dengan pelancongan. Ya. Okay. Pelancongan di Lengguk sebenarnya. Alright. Okay, so mungkin saya boleh kongsikanlah daripada perkongsian tadi tu banyak cara ataupun teknik strategi, teknik yang boleh dikongsikan, yang boleh digunakan. Okay, kalau yang macam elektrik dan otomotif, dia lebih kepada amali. Pada pendapat saya lebih kepada amali lah kan, yang perlukan macam bengkel. Betul tak? Sebab kami pun ada di kawan-kawan baik saya yang selalulah dekat dengan saya tu memang daripada TVET, teknik and vocational lah. Ada di antara mereka kimpalan elektrik, buat bangunan. Dekat UTM macam gitu. So asyik ada rakan-rakan yang mempunyai kengkangan untuk buat amali. So dah 2 semester tak boleh nak buat. Tetapi subjek berjalan. Takkan nak ajar teori je kan. Sampaikan lecturer tu macam kawan saya ajar simulation punya ni kan. Dia sampai dah macam burn out. Dia dah tak boleh nak ajar teori dah dia kata. Sebab kan kena ada amali. Walaupun amali diturnkan menjadi macam video, benda-benda yang sebegitu. Dia sendiri dah bosan untuk nak assess benda tu. Kalau 1-2 semester kita boleh go lagi. Tapi kalau dah 3-4 semester, kita dah muak. Dia macam, saya guna perkataan yang senang lah, dah muak. So, yang terkini lah saya boleh kongsikan yang macam elektrik. Apa yang kawan saya buat untuk amali lah. Okay, satunya dia guna simulation lah, guna AutoCAD kan, sistem yang macam gitulah. Saya tak tahulah kalau sesuai ke tidak dengan college community. Dan kemudiannya ada yang kedua tu dia buat inisiatif berikutnya sebab masa yang first tu mereka ada kengkangan lah, anak murid ada yang laptop tak mampu nak menyokong untuk AutoCAD kan, besar kan semua kan, apps-apps yang ada tak mampu. Tak apa, untuk semester akan datang apa yang mereka buat adalah mereka guna inisiatif yang sendiri, mereka beli board. Okay, TVET ni, okay, dia beli board elektrik tu, post ke rumah. Sampai macam gitu inisiatif yang mereka buat. Post kepada budak yang mengambil subjek tersebut. Okay, kemudian dia dah statekan lah pada minggu keberapa akan gunakan. Okay, bila waktu kelas tu budak buka sama-sama, lecturer buka sama-sama, buat sama-sama. Macam mana contohnya nak hidupkan lita tu, apa benda semua kan, buat ketika itu. Jadi itu adalah contoh amali PDPR yang kawan saya buat. Okay, yang ketiga pula, apa benda yang dia akan implementkan. Sebab tadi saya sempat lah, sebab saya tanya lecturer tu lah, boleh tak kongsikan, sebab saya rasa saya nak kongsikan dengan partisipan hari ini. So apa kakak tu buat, kakak dia elektrik, dia ajar elektrik. Kakak tu buat untuk semester akan datang ni dia akan pergi kepada pembangunan apps di mana dekat handphone, okay, dia ada beli chip lah. Chip tu dia kata dalam 100 lebih je, dekat Shopee pun boleh dapat, dia kata gitulah. Dia akan suruh budak beli chip tu buat apps. So maksudnya dia dah tak kepada benda-benda yang macam gitu. Budak kena buat apps sendiri, okay, detect untuk sistem dekat chip tu, kemudian nanti dia boleh on off dekat dia punya switch tu. Macam itulah, saya pun tak tahulah, itu penceritaan dia. Mungkin orang-orang elektrik yang dalam, mungkin ada dekat dalam ni boleh dapat gambaran sebegitulah. Okay, so nampak tak daripada simulation biasa guna apps, okay, mereka buat betul-betul simulation guna barang,
Okey, kemudian mereka create yang dalam tu pula. Sistem-sistem dalam tu supaya boleh gunakan untuk yang luar-luar. Macam itu. Okey, so itu sahaja. Kalau yang untuk pendidikan Islam, okey, siapa yang nak out boleh keluar, saya benarkan mungkin ada yang nak pergi sembahyang Jumaat semua kan, okey tak apa, feel free. Alright, saya dah nak habis dah pun. Okey, mungkin yang untuk ustaz dengan ustazah lebih kepada pembacaan Al-Quran ataupun sebagainya, boleh sharekan, boleh buat webinar projek ataupun kalau terlampau tinggi sangat projek sebegitu, okey, apa yang saya sarankan untuk PDPR ni, okey, sama-samalah online, okey, face to face itu yang paling senang lah, ataupun time ustaz-ustazah tu mengaji sendiri, okey, record, kemudian kongsikanlah, ataupun macam mana pun at least kita membaca sambil kita merekod, sambil kita highlightkan apa dekat kertas ke, kemudian kita snap je, kita tunjuk. Sebabnya kalau budak yang berumur yang rendah, mereka lebih suka yang melihat visual. Kalau macam saya pun suka visual punya input. So kena tengoklah kesesuaian, kalau visual, kalau tak so macam itu. Okey, tak apa. Okey, itu sahaja. So saya harap perkongsian pada hari ini dapatlah sebersedikit membantu guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, tenaga pengajar pada hari ini. So saya minta maaf kerana menggunakan masa yang lama, dan saya kalau ada apa-apa boleh dekat Facebook ataupun boleh email saya ataupun boleh contact lah saya, okey, nyatakan cikgu daripada mana. So kadang-kadang nanti saya terlupa. So tak apa, insyaAllah saya akan bantulah memberikan pandangan dan juga pendapat, dan jika ada apa-apa projek ataupun apa-apalah yang boleh kita bekerjasama, insyaAllah kami akan bantulah. So saya habiskan untuk perkongsian untuk hari ini. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada input-input yang saya terlepas pandang ataupun yang saya tak sempat nak kongsikan. Saya harap cikgu-cikgu mempunyai semangatlah selepas ini, mempunyai semangat untuk menyediakan bahan dan laksanakan PDPR dengan sebaiknya lah. Okey, jika ada masalah ataupun apa-apa kengkangan, tak apa, kita take it easy. Okey, kita kena try and error lah. Saya suka konsep try and error. Kalau cikgu tak cuba, cikgu tak tahu. Bila kita gagal, tak semestinya kita akan gagal seterusnya. Kita dapat pelajaran daripada kegagalan itulah, kita boleh baiki apa kelemahan kita. Kita boleh gunakan kelebihan kita untuk menangani kelemahan tersebut. Okey, itu sahaja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Ajha dan juga terima kasih kepada Dr. Hanafi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan kita dapat pakai apa yang disyorkan oleh Dr. Ajha dan Dr. Hanafi untuk PDPR kita. Okay, sebelum kita bersurai, saya nak minta kebenaran semua presenter untuk kamera supaya kita boleh ambil gambar. One last picture sebelum kita bersurai. Saya pergi by frame ya. So mungkin lambat sikit, saya minta maaf. Saya cuba. Okay, so frame yang pertama. Yang dah tulis okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap dulu saya kena situ. Saya pergi ke frame yang kedua. Okay, 1, 2, 3. And the last one. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta daripada Sekolah Agama Seluruh Perak, Dr. Hanafi dan Dr. Ajha, kerana sudi berkongsi ilmu juga dan menyertai seminar kita pada pagi ini. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sebelum kita berundur, sekali lagi saya nak ingatkan, mohon para peserta untuk mengisi kehadiran untuk seminar pagi ini dan juga untuk mengisi borang penilaian setelah selesai. Selepas ini sebenarnya kursus kita pun dah selesai. So minta tuan-puan isi borang penilaian selepas ni. Jika ada masalah dari segi penilaian, boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okay.
Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Take care, stay safe. Bye. Terima kasih. Okay, Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay. Terima kasih Puan Kurminko. Terima kasih sama-sama. Oh, Terima yeah. kasih Puan Gurmin. Terima kasih doktor, terima kasih Puan Guru. Terima kasih semua. Doktor. Sama. Terima kasih doktor. Boleh nak share screen, dia mau nak tangkap gambar tadi tahu. Nak share ni, nak buka video. Eh. Dr. Hadapi nanti Dr. Hadapi akan share recording kan? Dalam group ke atau bagi link ke macam mana? Nanti kita boleh notify peserta lah dalam group WhatsApp. Nanti saya bagi pada Tuan Zulfikar. Nanti Tuan Zulfikar bincang dengan ni lah, Cik Gumit. Okey, baik. Okey. Thank you. Okey, thank you Doktor. Thank you Dr. Ajar, thank you Dr. Hadapi. Okay, terima kasih. Okay, bye. Bye. Nice to meet you. Bye-bye. Nice to meet you too. Bye.